dan mempunyai 7 orang cahaya mata. Ustazah juga mempunyai kelulusan dalam bidang sarjana muda bidang syariah Universiti Al-Azhar Mesir dan master dalam pengajian Islam di OUM. Juga sedang melanjutkan pelajaran di peringkat PhD. Lalu juga merupakan perunding cara rumah tangga dan pernah berkhidmat sebagai penyulung pengarah bahagian undang-undang keluarga unit runding cara di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Dan Ustazah juga merupakan pengarah kepada Hijrah Empire Group Sengganan Berhad, pengasas kepada Yayasan Al-Hijrah yang sedang dibangunkan Perkampungan Al-Hijrah, serta penaung dan pengasas NGO Sahabat Amal Care. Selamat datang Ustazah pada malam ini. InsyaAllah kita teruskan di sebelah kanan saya pula, iaitu Ustazah Muzayyanah, iaitu ataupun lebih dikenali ataupun lebih mesra dipanggil Ustazah Zai. Ustazah juga mempunyai kelulusan dalam bidang sarjana muda Usuluddin dan falsafah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ustazah merupakan pendakwah bebas dan penulis buku Islamik seperti buku dari lisan ke tulisan dan Fasobrun Jamil dan banyak lagi penulisan Ustazah yang sebenarnya kita patut untuk baca. Okay? Dan Ustazah juga pengasas Darul Fawaz, penulis tetap siaran TV seperti program Assalamualaikum, Astro Oasis, TV 1 dan TV 3. Selamat datang Ustazah. Ya, syukur. Okay. Tanpa kita membuang masa, saya pun tak sabar sebenarnya nak mendengar kupasan-kupasan buah idea ataupun buah pandangan, pengalaman ustazah-ustazah kita pada malam ni. Jadi, tanpa membuang masa, saya meneruskan dengan pusingan yang pertama. Sebelum saya nak terus pusingan yang pertama ni, saya nak maklumkan kepada semua pengunjung, insyaAllah pada malam ni kita punya forum kita adalah 3 pusingan. Itu yang pertama, kita akan bermula dengan panel pertama dan panel kedua, iaitu lepas tu kita akan teruskan kepada pusingan yang kedua dan juga kita akan pusingan yang ketiga terus rumusan. Okay? Jadi tanpa membuang masa, saya nak tanya untuk soalan yang pertama. Apakah pengalaman dan baik-baik konflik cerita dan cerita ustazah dalam kehidupan lah sepanjang berada di universiti dan juga bila ustazah start buah-buah cerita tu? Masya-Allah. Kata ustazah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kekasih masing-masing? Ui, jawab dong. Memang selalu tanya khabar lah. Awak dah makan belum? Awak dah tahajud belum? Awak duha tak hari ni? Awak dah sedekah? Oh, bukan main. Kan cinta kerana Allah. Awak hati-hati di jalanan. Sebab kalau awak jatuh ke hati saya. Oh, gitu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terlebih dahulu, saya nak ucap terima kasih kepada Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Kuala Ketil Kedah, UniSyam. Subhanallah. Di atas jemputan yang istimewa. Masa terima jemputan ni, bukan tengok siapa penganjur masa tu. Masa tu kan kabur-kabur je siapa jemput, siapa, tajuk pun tak tahu. Tajuk ni saya tengok 2 hari lepas lah. Tapi sebab yang masuk menjemput tu, soalannya adalah, Ustazah, boleh tak Ustazah dengan Ustazah Zai? Bila nampak nama Ustazah Zai, Ustazah Muzayyanah, suami saya lah tanya saya, Encik suami, ni ada jemputan ni, mengejut ni, nak digantikan dengan Ustazah Zai. Lepas tu saya terus jawab dekat encik suami yang tercinta, ni buah hati cinta dia ni, dia tahu kita ni, saya ni sayang siapa. Sayang sangat kanda ni Ustazah Zai ni. Sebab itu cinta ini apabila telah menguasai jiwa, diumpama raja. Bila jiwa sudah ditawan, maka seluruh rakyat juga tertawan. Apakah rakyat? Raja tu kan jiwa, hati, mata,
kata-kata, tangan, kaki, semua akan menuju kepada yang dicintai. Lalu terus jawab kepada encik suami, saya tak sebutlah, saya panggil apa encik suami kan, special lah, baby ke apa ke kan. Okey baby, contoh baby lah. Okey baby, setuju. Adjust macam mana pun, saya nak dengan Ustaz Zazai. Macam itulah. Begitulah apabila seseorang itu dikuasai cinta. Kalau jatuh cinta tu memang tak salah, itu soalan kedua sebenarnya. Tapi sejauh mana kita menguruskan rasa cinta nak bawa kepada pemberi cinta, iaitu Allah. Okey. Saya nak ucap terima kasih kepada UNISYAM yang telah menyatukan kami dan usaha Ustaz Yaakob Yusra. Mana Ustaz ni? Asalnya dia moderator. Waktu macam-macam lah ceritanya, itu ini kan. Saya rasa Ustaz Yaakob tak ada ni. Ada, kalau siapa jumpa Ustaz Yaakob, tolong tangkap. Lepas tu bawakan ke pengadilan di hadapan. Beliaulah yang bertanggungjawab ni, yang mengusahakan dua kakak ni. Dan katanya esok Ustaz akan kongko juga sini kan, bersama isteri beliau. Betul? Oh isteri, Ustaz tak kongko. Oh ingat kongko tadi ada yang sebut Ustaz kongko master. Mungkin dah lama kot kongko master. Masya Allah. Isteri. Dan saya tahu Ustaz Yaakob buat PhD di sini. Saya sedang nak menyiapkan dah separuh jalan dah di USIM. Dan saya pernah datang beberapa kali dah UNISYAM ni sebab adik saya belajar di sini. Baru tahu ke buat-buat tahu? Buat-buat tak tahu. Adik saya namanya Nabilah binti Harun. Dia dah siap dan esok kobo sebelah petang buat medik di sini. Kini dah habis dah lah. Alhamdulillah. Jadi sebelum adik saya Nabilah, adik saya yang nombor 9, Nabilah nombor 10, Muhammad Nasrullah, juga belajar di UNISYAM. Jadi UNISYAM ni sangat dekat lah tempat jatuh cinta. Jatuh cinta? Saya jatuh cinta tempat lain. Cintakan ilmu. Begitu, Masya Allah. Jadi terima kasih kepada UNISYAM. Terima kasih kepada saudara tak ada ni, okey. Saudari Rabi'atul Fasihah binti Ridwan merupakan, betul? Sorry, ini nama kamu betul. Da'i Muda Yadim, saudari Rahmatul Fasihah, mantan timbalan Presiden Majlis Perwakilan Mahasiswa. Masya Allah. Jadi awak sebenarnya timbalan Presiden MPN, Majlis Perwakilan Mahasiswa. Awak dah bercinta? Belum? Tak ada orang nak tau. Bukan orang segan ni, orang takut timbalan presiden ni. Garang tau. Tegas je. Ya, tak makan orang, makan nasi kan. Insya-Allah. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, saja gurau ya. Ramai yang simpan perasaan tu, tunggu masa je tu nak lepas tu. Insya-Allah. Moga Allah kurniakan moderator kita ni suami yang soleh. Amin. Pada tahun, nak tahun ni ke tahun depan? Pada waktu yang berkat, dekat, cepat, yang utama berkat. Subhanallah. Dan yang dicintai Ustaz Zainah, kita dah sebut, Masya Allah. Ada bersama Profesor Dr. Muhammad Emi Azhar bin Datuk Haji Muhammad Harif. Betul? Ada? Tak dapat hadir ya? Dr. Rohani binti Desa. Doktor ya? Masya Allah. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Profesor Dr. Ahmad Rozilan bin Yunus. Ada Prof? Tak ada. Tapi depan-depan ni semua muka macam Prof-Prof belaka ni. Doktor, Prof, Naib Chancellor. Masya Allah. Okey. Tak boleh panjang-panjang ni mukadimah kan. Tadi moderator tanya apa pengalaman konflik bercinta ataupun waktu bercinta. Okey, saya jawab terus terang. Saya bercinta atau jatuh cinta bila? Tengok hujan pun, Masya Allah. Alhamdulillah. Muslimin-muslimat baca doa hujan lah kita. Mungkin dari tadi tu kita dah tengok hujan kiri kanan duk doa apa. Bila nak berhenti ni, bila nak berhenti, harap-harap berhenti. Jadi sama-sama jangan lupa baca doa hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah,
limpahkanlah kebaikan, rahmat, rezeki, pengampunan, kasih sayang, cinta, sebagaimana hujan yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Maksud Allahumma ya Allah sayyiban nafi'an, limpahkanlah manfaat sebagaimana hujan yang melimpah. Memang kita faham bahawa bila hujan macam ni mencabar juga kepada penjual dan peniaga. Mereka semua mengharapkan malam ni insya-Allah lah ramai orang datang, kan? Boleh tak? Sorry ya, tim, saya rasa kipas ni tolong tak hadap saya. Kenapa dia ganggu pada ni satu saya pun pernah selesa sikit. Macam situ macam tak buka. Saya macam nak terbang sikit. Okey, saya rasa tutup pun boleh. Okey. Pasal tak dia ada bunyi tau. Sebab angin tu. Okey. Saya rasa hebat sangat ni yang berdiri tu, Masya Allah. Kalau tengok dari jauh muka angau belakang tu. Angau dengan ilmu, Masya Allah. Tengok sana penuh tu, walaupun gelap tak nampak tu, Masya Allah, kena babai-babai juga tu. Sana pun muka tengah mabuk. Bukan mabuk cinta, tapi mabuk ilmu, Masya Allah. Wajah bercahaya, bawah ni memang bercahaya lah, cahaya lampu. Okey, tuan-puan, muslimin, muslimat di mata Allah sekalian. Ringkasnya, encik suami saya dekat belakang, encik suami saya Zai pun ada kat belakang. Ada tak butang tu kan saya tutup sendiri. Awak cuba-cuba je off tu, ada atas tu. Subhanallah. Okey. Jadinya, tak ada tangga belah situ. Boleh je naik. Gitu, cepat settle. Kita ada pada lelaki yang perkasa, yang memerhatikan dari bawah. Duduk, memang MC. Ambil gambar, berarti tak boleh lari. Okey, Alhamdulillah, tenang sikit. Saya mula dengan encik suami, Masya Allah. Bila habis diploma, hujung-hujung diploma, selalu nak pergi Mesir. Karena nak cerita kisah cinta tu panjang, dan saya tak bahas nak cerita malam ni. Tapi pendek cerita, tuan-puan muslimin muslimat, masa kita belajar, memang perkara yang pertama kita letak adalah nak selesaikan pengajian. Itu nombor satu. Sebab niat asal kita bila masuk universiti, masuk ke tempat-tempat pengajian adalah ilmu. Tanam cinta kepada ilmu, menjadi hamba Allah melalui jalan ilmu. Hamba cinta kepada cinta ilmu, kepada cinta Allah. Semua tu ada kaitan kan. Dan apabila ada seruan-seruan cinta, memang ada seruan cinta tu. Masa semester pertama, masa tahun kedua, ada tahun ketiga. Sampailah masa tu sekarang Uniza dulu Kuza. Orang kata lelaki Uniza sudah student ni, dia kata Asma tu, dia tu anti lelaki. Dia tu benci lelaki. Macam tu lah ibaratnya. Sampaikan, bukan nak cerita bagusnya kita ya Ustaz Zai. Tapi mungkin sebab kita memang dah letak mindset, kita memang nak belajar sungguh-sungguh ilmu dulu. Lepas tu, subhanallah, ada contohlah datang yang ada teks, luah rasa cinta contoh. Tapi mungkin masa tu saya kurang sikit dari segi macam mana nak menguruskan. Bila ada seseorang suka pada kita, bagaimana nak mengurus dan menghormati perasaan. Dan ketika itu mungkin straight sangat lah, macam tegas sangat. Bila nampak ada je yang macam nak meluah, cara saya masa tu terus call. Dan kami pula memang akan panggil kalau lelaki ustaz, yang kita pula siswi ustazah. Walaupun bukan pengajian Islam, tak panggil bro-bro ke awak-awak ke, memang panggil ustaz, ustazah. Jadi saya akan call, ustaz, mesej apa ni pelik-pelik sangat ni? Cinta ni kan maksiat. Maksiat terus. Ini kan berdosa. Ini kan boleh menjerumuskan bla 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 bla, macam tu ceramah sekarang lah. Jadi bila dah berapa orang kena ceramah macam tu, lama-lama Ustaz Asmat ni memang takkan laku lah. Asmat ni tak ada orang nak lah, kasar lah, tegas lah, garang lah, macam tu lah lebih kurang. Bukan sebab kita tak ada perasaan cinta, tak suka bila orang suka,
Tapi mungkin sebab nekat tu adalah ilmu dulu. Dan antara ciri-ciri orang yang layak bercinta atau tidak, apabila dia meletakkan cinta dulu, ilmu dulu baru cinta. Sebab cinta ada waktu-waktunya. Boleh nak bercinta masa belajar, tapi tengok sejauh mana kita mampu kawal diri kita, adik-adik. Anak-anak, sejauh mana boleh kawal? Adakah kerana cinta solat tak khusyuk? Kerana cinta kita sanggup menurut apa yang dicintai tu. So kita pakai apa, suruh jumpa, layan mesej sampai lewat malam. Saya pegang sungguh pensyarah sebut dulu. Dia kata macam ni, kamu kalau nak mesej lelaki, lebih dia pukul 8 malam jangan mesej, walaupun urusan persatuan. Saya dulu timbalan presiden juga MPP. Walaupun urusan persatuan ke, urusan apa ke, elak 8 malam. Kalau terpaksa sangat pun, memang sebab terpaksa. Itu ustaz-ustaz bertegas sangat dulu. Lepas tu bila kita tanya kenapa, orang lelaki kalau dah malam, orang perempuan mesej, walaupun untuk urusan orang kerja, urusan persatuan, dia dah baca tu cara lain lah. Kalau lagi telefon, Assalamualaikum awak, sorry lah ganggu awak, saya nak tanya pasal perjuangan kita esok. Oh, pasal perjuangan. Tapi saya tanya ni pelajar lelaki, kalau malam-malam dengar suara perempuan, terkesong tak hati tu? Terganggu tak? Kalau normal terganggu, kalau tak normal pergi cek hormon. Kalau lelaki normal, akan ada tu gangguan tu. Bukan senang nak jaga tengah malam. Bukan tengah malam, waktu malam, perasaan tu dah berbeza dengan siang. Kami dalam persatuan di-guide oleh ustaz, oleh ustazah. Kamu kalau nak meeting apa siang, malam ini waktu yang gemersik, waktu suara tu tak bunyi tegas dah, waktu sejuk malam-malam ni, dijaga, dipelihara. Lepas tu kalau nak bercakap, itu zaman kami belajar, bukan zaman lama sangat. Lama dah ke? Itu 20 tahun lepas dah tua, sekarang 40 lebih. Itu masa tu, sekarang 41 kan. Jadi masa tu umur 20 kan. Cara mereka, cara ustaz-ustazah kami, pensyarah, doktor-doktor ni, dia ajar, bila nak bercakap, walaupun meeting, walaupun nak bincang, jangan mata ke mata. Contohnya macam ni lah, kan? Ustaz ni duduk sebelah, kita tengok depan, nak tanya macam mana program. Kalau orang tengok macam cakap dengan dinding, ataupun cakap dengan pokok, ataupun cakap dengan tak ada orang kat depan. Oh, jadi macam mana kita? Dan jarak, jaga jarak. Bukannya esok macam mana? Bukan macam tu. Orang kata dari mata turun ke hati, betul ke? Ke dari mati naik ke mata? Tapi memang betul, dari mata tu memang boleh pergi ke hati, sama ada menjadi satu maksiat, menjadi satu mainan hati, mainan perasaan yang boleh mengganggu rasa khusyuk. Saya nak sebut rasa khusyuk dalam solat, dalam ibadah. Anak saya ada yang menghafaz Al-Quran dah habis 30 juzuk, sekarang sedang syahadah. Anak perempuan tingkatan 3. Dia dah habis dah hafaz, dah tempoh 8 bulan. Sekarang dalam proses syahadah. Kita tahu syahadah kan? Lepas tu dia sekolah sekarang. Lepas tu dalam beberapa, saya tak nak sebutlah nama anak saya ni, dalam beberapa bulan yang lepas, dia ada sebut macam ni pada saya, Umi, Sarah rasa sebut nama macam mana ni, minta maaf lah Sarah ya. Tapi perasaan remaja ya, dia sebut, okey, Sarah bukan nama sebenar. Walaupun ada, dia sebut macam ni, Ustaz Zai. Dia kata macam, rasa macam ada perasaan suka pada seseorang. Faham Dan itu kan normal. Dan saya suka bila anak luah pada saya, bukan luah pada orang lain. Saya pun cuba guide. Saya kata suka macam mana, sekian-sekian. Alah, suka gitu-gitu je. Lepas dah seminggu dia luah pada saya, dia telefon balik, Umi, Sarah dah bertaubat. Kenapa Sarah bertaubat? Sarah dah tak nak dah crush-crush suka-suka. Kenapa? Sejak Sarah luah pada Umi tu, Sarah susah sangat nak hafal. Sarah tak laju dah nak ulang, nak mengulang, nak syahadah, dah lari dah dari target Sarah. Sarah nekat dah. Sebab apa? Saya bila dengar, saya doa, Ya Allah, tolonglah Ya Allah, selamatkan hati anakku ni daripada fitnah.
Sebab cinta adalah fitnah paling berat bila usia remaja mengalami dan menghadapi situasi suka cinta dan sebagainya. Umpama seperti pisau. Pisau ni memang banyak manfaat. Tak ada pisau tak boleh masak. Nak potong bawang, nak kupas bawang, nak potong ayam, nak potong daging. Tapi kalau pisau diberikan pada anak kecil, dia boleh membunuh, boleh melukakan. Sama dengan cinta. Kalau cinta jatuh dan diikut oleh orang yang belum kuat melawan hawa nafsu, tak boleh kontrol lagi fikiran, sampai solat tak khusyuk, sampai fikiran terfokus kepada yang dicinta, maka cinta itu boleh merosakkan dan boleh menjadi racun. Subhanallah. Dan sebagai penutup pusingan pertama ni, Masya Allah, ketika encik suami saya meluahkan perasaan cinta pada saya, pertama soalan saya ialah, apa tujuan awak meluahkan perasaan? Dan suami saya panggil saya singa betina. Dah jadi jinak sikit baru panggil unta. Salah satu dia nak pergi Mesir, alhamdulillah sekadar di unta. Sebab peringkat awal memang direct tegur saya tanya. Sebab kawan ni baru saja mula mukadimah sikit-sikit. Saya kata apa tujuan? Dan berjaya jawab tujuan adalah untuk nikah. Saya terus cakap kalau gitu masuk meminang terus. Sebab itu encik suami saya kata saya yang pinang dia sebab saya paksa dia untuk meminang saya. Subhanallah. Sebab saya fikir kalau betul dia serius, walaupun masa tu dia baru student, dia akan berani jumpa mak ayah dulu. Dan dia datang seorang-seorang daripada Johor, Skudai, sebab suami saya bukan pengajar Islam, mechanical engineering, dia tengah buat master masa tu dekat Johor. Dia naik bas dan dia sampai ke Terengganu, lepas tu naik motor, datang ke rumah seorang-seorang jumpa ayah. Masa tu saya belum betul-betul buat keputusan dalam puasa istikharah. Saya nak tengok keseriusan dia. Betul ke tak? Berani tak nak jumpa, nak bagi komitmen? Kalau sekadar nak kenal-kenal dulu, saya tak nak. Apabila kita telah mula lembut, kita dah menggunakan ayat-ayat yang baik, saya nak simpan kelembutan. Saya nak simpan kata-kata yang baik. Saya nak simpan layanan kepada yang betul-betul serius nak jadikan saya sebagai isteri. Begitulah lebih kurang. Wallahu a'lam. Masya Allah. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Semalam. Kita dengarlah apa orang kata, pengalaman Musyawarah tu, pengalaman anak Musyawarah sangatlah memberi inspirasi. Macam mana kita nak mengurus bila kita ada rasa suka dengan seseorang, akan ada rasa cinta dengan seseorang tu. Jadi kita teruskan kepada Musyawarah Hudai, insyaAllah. Sama juga soalan, apakah pengalaman dan konflik cinta dan cinta Musyawarah dengan suami, insyaAllah, dalam bidang pengajian dan ataupun selepas mengaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Adinda Dai Muda Yadim Fasihah. Ya, Alhamdulillah. Ukhtiku sayang Dinda Asma Harun, Masya Allah, tabarakallah. Semua div-div kehormat yang tidak tersebut namanya satu persatu, seperti yang disebutkan oleh Al-Fadhilah Ustazah Asma tadi. Dan semua anak-anak anda, adinda-adinda, semua sahabat-sahabat kesayangan yang berada di bumi Yuni Syams ini. Sejujurnya 23 tahun menjadi menantu orang Kedah, ini pertama kali saya dapat masuk ke Yuni Syams. So dengan bangganya saya mempersembahkan cerita pada malam ni. Saya pun nak tarik juga Ustaz Yaakob, katanya dia nak datang malam ni. Kalau dia ada, mai datang ke pengadilan, kami akan buat hukuman
hukuman daripada Ustazah Asma dan juga Ustazah Muzayyanah, kan? Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Al-Kisah cerita, saya memang free 12 bulan sebab ada seorang staff yang memang majlis kenduri kahwin daripada 12 hari bulan. Okay, jadi saya bagi tahu dengan sahabat-sahabat saya tak nak mengajar pada 12 hari bulan. Memang nak raikan sebab dah lama dah. Dia dapat je jodoh, Ustazah nanti saya kahwin, Ustazah datang ya. InsyaAllah selagi tidak ada benda yang lebih penting. Itu memang jawapan Ustazah, insyaAllah. Kita nak cakap tahu pasal dia mai pula dah. InsyaAllah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, Ustaz Yaakob pun telefon Ustazah. Boleh tak Ustazah 12 hari bulan? Saya tengok jadual, tanya pada sahabat yang mengurus jadual, 12 hari bulan tu memang kosong. Jadi, sesungguhnya tak pandai nak menipu. Kita pun kata, memang free Ustaz, tapi tak sempat lagi sebut tapi tu, dia dah kata cantik dah. Saya memang guling-guling, syok menyalah kalau Ustazah jadi main. Guling-guling dia tu tak tinggal lah, kita ngumpat dia habis malam ni. Dan kemudian dia kata saya kalau boleh nak gandingkan Ustazah dengan Ustazah Asma. Jadi saya pun Ustazah Asma, kami ni susah nak jumpa ni. Okeylah insya-Allah. Terus jadi. Lupalah janji yang nak datang ke kenduri kahwin sahabat tadi tu. Kan? Jadi bila dah janji Ustaz Yaakob Yusra, Ustazah Asma Harun dah tak pakai PA dah. Kami duduk ber-PM. Jadi kesannya adalah sehingga ke saat ini saya masih blur lagi. Betul ke saya berada dekat Unisham ni? Sebab pertama bila dia kata Ustazah jemput mai 12 hari bulan, saya ingatkan kuliah duha. Jadi saya beli tiket flight petang semalam dan saya akan balik tiket petang tadi patutnya. Datang poster daripada Unisham, awak 9.30 malam pula ni. Encik suami, kita guna encik suami jugalah, takkan nak cakap baby pula kan. Dia dah beli tiket dah kan. Macam mana ni yang dia kata? Pecah pula tong yang pula dah kan. Dah beli tiket petang. Okey, jadi saya tahu macam mana nak cakap dengan Ustaz Yaakob ni malam pula dekat Unisham ni. Subhanallah, muslimin muslimat, aturan Allah belaka. Dia kata tak apa Ustazah, daripada Ustazah Airport Penang tu saya siapkan sahabat untuk ambil. Ustazah tak payah libatkan siapa-siapa lagi, dah hantar kat hotel. Semua pergerakan Ustazah kami atur. Sampai malam tu lepas forum, Ustazah terus balik KL kami hantar. Burn je dah tiket petang tu. Jadi Ustazah bercakap, suka hati pokcik dia je dia ni kan. Jangan cakap kat dia pula. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, inilah nilai cinta, kasih sayang, bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita saling meraikan. Kan? Banyak benda yang Ustazah Asma cerita tadi tu, saya rasa macam dah pernah dengar dah tahu dah. Okey, sebab sahabat kan. Tapi satu yang saya baru tahu malam ni. Jeng, apakah itu? Bila Ustazah Asma kata ada orang panggil dia singa betina. Ustaz Azwan sengih dah. Sebab saya pun macam tu juga, orang panggil singa betina. Teruk berbenar, awak sama sangat kita ni kan. Jadi Masya Allah, rupa-rupanya benarlah seorang guru saya cakap, jadi orang perempuan ni memang kena sombong. Jadi orang perempuan ni memang kena garang. Jadi orang perempuan ni memang kena tegas. Dengan siapa? Dengan lelaki yang haram untuk dia. Nanti bila dah punya lelaki yang halal untuk dia, jangan pegang lagi dah singa betina tadi tu. Ni yang paling payah ni bila kita ceramah suami duduk kat depan ni. Jadi ada siapa-siapa boleh ajak pergi kedai mamak ke mana? Masya Allah. Okay? Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, bila sampai daripada airport Penang semalam, saya dibawa ke hotel. Saya pun terkejut lagi kan, sebab kami dah booking tiket, booking hotel awal-awal lagi dah. Tiba-tiba dia kata ni ada kunci untuk ustaz dengan ustazah menginap. Saya kata pasal apa pula? Kan depa dah uruskan dah semua. Saya tak tahu lagi, muslimin muslimat dirahmati Allah, dan Ustaz Yaakob rasa macam nak cover balik masa duha ustazah pagi tadi tu. Dia minta ustazah mengajar di Madad. Rupanya Madad pagi Sabtu basah aja berpuluh-puluh biji. Yang kelakarnya jiran-jiran ustazah pun jumpa kat tadi tu. Sibuk nak bergambar semua. Saya kata, Kak, boleh tunggu balik Ampang tak? Boleh tunggu balik Gombak tak? Kenapa yang teruk sangat ni? Kerana cinta ku turutkan. Tak faham? Jadi saya kata macam tu lah kan. Saya suka sebut di mana-mana. Kerana cinta, tai kucing pun rasa coklat. Faham ya? Jadi maksud nak cakapnya, bila Ustazah Asma kata cinta ni muslimin muslimat dirahmati Allah,
masuk ke dalam hati kita, boleh jadi gila seorang manusia kalau cinta itu tidak diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila Ustazah Asma cerita pegang jawatan apa masa belajar, settle pelbagai urusan kerja-kerja, tugas-tugas penting daripada zaman sekolah sampai ke peringkat universiti, tak perlu berhadapan wajah pun. Tak perlu kita berdua-duaan pun. Jadi hari ini sekolah-sekolah agama dari tingkatan 1 sampai 3, ambil SPM sekolah lain, ambil STPM sekolah lain, sampai masuk universiti, tempat yang Ustazah berpijak dulu tu, sekarang ni bila Ustazah pergi kembali, rasa macam dah hilang dah nikmat sekolah agama tu. Ya, minta maaf sebut. Kerana apa? Kerana dulu memang kami rasa macam terjaga yang amat. Ustazah dengan Ustazah Asma tak jauh sangat lah, walaupun saya kakak. Kan dia punya nak cakap kakak tu macam lah kita tua sangat kan. Padahal tak adalah tua sangat. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, beza. Sekarang ni sekolah agama, tapi yang paling merisaukan, Ustazah selalu kongsi cerita-cerita daripada masyarakat. Yang paling menakutkan, berlumba-lumba orang nak hantar anak ke sekolah agama. Tanyalah sekolah mana pun, berbayar. Kadang-kadang sampai ribuan ringgit sebulan. Orang yang mampu, mereka sanggup hantar. Demi anak nak hafal Quran, demi anak nak faham agama. Tapi cinta ibu dan ayah ni menghantar mereka ke sekolah agama ni kerana siapa? Terkadang kerana berbangga-bangga dalam masyarakat anaknya boleh hafal Al-Quran, anaknya pandai agama, maka niat tu dah tersilap. Sampai tadi hujan turun dengan lebat, sebaik kami nak naik pentas, Ustazah Asma sampai je hujan lebat. So kita nak salahkan siapa hujan lebat turun ni? Kan? Masa Ustazah Zai sampai tak hujan lagi tau. Bila Ustazah Asma sampai terus hujan lebat. Kan? Kita hidup ni kerana cinta, kerana Allah, tak nak salahkan dia lagi. Jadi saya dalam hati ni astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nak cakap, nak gelak tapi nak nangis juga. Pasal takut berdosa kerana hari tu terima pelawaan ni kerana ada nama Ustazah Asma. Faham? Ya Allah Tuhan, apa tu nak tunjuk pada aku ni, ya Allah, aku kena betulkan niat malam ni nak naik atas pentas ceramah ni bukan kerana Ustazah Asma dah. Sebab kami payah nak jumpa muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi bila jumpa malam ni, Allah pun kau nak tunjuk ni, ya Allah, janganlah berlaku ribut, kesian penganjur. Kan muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi kita plan, kita doa, istighfar banyak, betulkan niat balik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah, mungkin kita pernah terlajak cinta. Mungkin kita pernah tersilap menyayangi seseorang yang dulu kita hanya nampak dengan nafsu. Setelah bertahun-tahun, muslimin muslimat dirahmati Allah, lepas 40 hari kita berkahwin, dihalalkan hubungan itu. Dulu arwah mak saya selalu cakap, tunggu lepas 40 hari. Bukan mak ayah nak mendoakan keburukan. Tapi lepas 40 hari tu yang dulu wangi, sekarang dah jadi busuk. Macam ni rupanya dia tidur. Macam ni rupanya dia gosok gigi. Dia gosok gigi dalam bilik air. Dengarnya sampai kat luar bilik air. Aku tak faham ni. Kan? Sebab dulu tak dengar apa bunyi pun. Semua wangi, semua manis, semua indah. Lepas 40 hari dah habis honeymoon, baru nampak segala. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi macam mana kita? Orang sekarang baru 2 bulan dah ada datang mengadu kat Ustazah dah. Boleh tak saya nak tukar suami Ustazah? Suka hati je kan. Nak tukar suami lepas 2 bulan. Sekarang ni kita naik pentas ni sedang isu begitu besar. Di Madat pagi tadi saya sebut. Saya baru balik daripada Vietnam, krus Halong Bay, Ustazah Asma. Tak ada line internet atas laut. Bila turun saja, buka je Facebook, apa ni? F sana, F sini, F sana, F sini. Tim F lelaki ke tim F perempuan. Kan? Hebat orang Unisham, dia tak gelak. Kat Madat pagi tadi semua makcik-makcik gelak. Miss Student University dia pun tak gelak. Dia pun tak faham dia F apa tu. Dia baca buku je kan. Masya Allah. Makcik-makcik dekat Madat tadi bila Ustazah sebut, dapat je line internet Facebook tu. Kan? Saya tim F. Yang seorang lagi saya tim F. F apa ni? Saya tanya macam ni kat Madat tadi. Semua dia pun sebut. Nama artis lah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Saya kata hebat sungguh makcik-makcik ni. Jadi Masya Allah kan. Apa yang kita nak sebut, yang dipertontonkan kepada kita, awal kita nak tahu doa. Ya Allah, kami sayang dia kerana Allah cantumkan ikatan kasih sayang yang mereka bina, insya-Allah mudah-mudahan sampai ke syurga. Dan kita tak pernah tahu apa yang berlaku dalam kehidupan mereka. Sampai ke hari ini jangan pernah jadi tim A, tim B. Sebab kita tak pernah tahu apa yang berlaku.
Jadi hari ini koreksi, muhasabah diri kita sendiri, bagaimana permulaan bait-bait benih-benih cinta itu berlaku dalam diri kita. Wallahi muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau benar-benar kita mencintainya kerana Allah, kita akan tanya diri kita, tujuan apa aku bernikah? Diuji apa lepas 40 hari, lepas 4 tahun, lepas 14 tahun, lepas 40 tahun? Kita akan ingat balik apa tujuan kita berkahwin dulu. Sebab itu Masya Allah bila kita tahu niat kita disandingkan, kalau bersanding ketika lepas bernikah tu, ada niat nak disandingkan semula di dalam syurganya Allah. Jadi sulit mana hubungan yang dilalui, payah mana, kita akan ingat. Dulu aku tak nampak orang lain dah ya Allah. Sampaikan kadang-kadang ditegur oleh mak ayah, tak sekufu kamu ni, bukan mak ayah pilih. Memilih kasih tidak, tapi hanya ibu dan ayah yang kenal bagaimana anak perempuannya. Anak makcik ni ustazah, kalau ayam bahagian peha jangan usik, dia saja. Anak perempuan seorang, tahulah ustazah. Baju raya kalau tak RM200 tak mau ustazah. Ni anak perempuan satu-satunya. Kita tak pernah kata no dalam hidup dia. Maka macam mana dia nak kahwin dengan orang yang biasa-biasa saja? Mak ayah bukan memilih. Kalau dapat tahu gaji sekian-sekian, nak beli baju kamu sebulan RM200 tak cukup, nak beli makanan sedap tiap-tiap hari, kamu mungkin boleh bertahan untuk 40 hari pertama saja. Tapi kalau kerana cinta, hari ni kita pelik. Ustazah, tengok tak dalam Facebook ni, nenek dipinang oleh jejaka berumur 23 tahun. Tak pelik, cinta itu buta. Ada orang atas pelamin usung isterinya yang tak ada 2 kaki. Masya Allah. Ada orang sarung cincin nikah dekat hospital yang pasangannya disahkan kanser tahap 4. Kita kata gila ke apa mereka ni? Dia boleh buat keputusan belum bernikah untuk menarik semula minta maaf. Tak jadi sebab dia tak sanggup untuk menempuh kesukaran itu selepas perkahwinan. Tapi kerana cinta, diturutkan jua. Adakah mereka ni buat kerja gila muslimin muslimat? Kita tak boleh menohmah apa, tak boleh fitnah apa kerana kita tidak berada dalam kasut mereka. Maka bila tujuan mereka berkahwin, ya Allah aku mungkin orang yang banyak dosa. Sebab itu bila Ustazah cerita, soalan MC Ustazah tak jawab lagi ni kan. Sebab Ustaz Azwan ada dekat sini. Kalau Ustaz Azwan ada belakang pentas tadi, Ustazah laju je jawab. Jadi tu tunggu sekali lagi jemput, Ustazah tak datang dengan Ustaz Azwan. Macam mana jumpa semua kan. Nanti pula. Saya nak cerita satu, mudah-mudahan mendapat manfaat kepada semua. Pernah bercerita di tempat lain tapi menjadi pelajaran kepada anak-anak muda mungkin. Dan saya terlupa nak tanya di awal tadi, yang kemah belah hujung sana tu boleh dengar jelas tak suara? Boleh dengar jelas? Yang sebelah sini boleh dengar jelas ya? Sebab kita macam tak dengar sangat kerana hujan lebat. Saya takut orang datang ni rasa macam dengar bunyi hujan. Kan kita berlapang dada muslimin muslimat. Allah takdirkan malam ni cuacanya begini. InsyaAllah kalau kita fokus kita akan dapat manfaatnya. Jadi satu orang perempuan dalam satu bilik kuliah, saya ingat lagi, dia dikejar dengan pisau oleh suaminya ke masjid. Dan suami ni kalau menggila dengan panas baran dia, memang dia akan kejar dengan pisau macam itulah. Saya tengah mengajar dalam bilik kuliah. Dia tak duduk dalam tempat solat, dia lari dekat tempat bilik kuliah. Dia menangis sepanjang kuliah. Saya ingatkan orang insaf bertaubat ke apa join kuliah ni. Saya teruskan mengajar, habis saja kuliah, orang lain pergi minum-minum, dia datang peluk jumpa saya menangis atas bahu. Saya kata kenapa? Suami saya Ustazah bila marah macam ni lah. Saya kerja tadi, dia pakai baju vest kerajaan tu. Memang orang kerja gomen lah orang kata. Kemudian saya balik tengah hari, tiba-tiba tak tahu dia mengamuk apa, dia kejar saya dengan pisau, saya lari kat sini. Saya nampak makcik-makcik masuk bilik ni, rupanya ada bilik tersembunyi. Suami saya tak dapat cari saya kat sini. Apa yang berlaku sebenarnya? Saya cakap macam tu. Dia kata, Ustazah, suami saya ni panas baran yang melampau. Saya bercinta 12 tahun, 3 kali mengandung dan 3 kali gugurkan anak bersama dia. Jadi maksud dalam tempoh bercinta yang lama, cinta yang begitu murah, cinta yang tak tahu atas tujuan apa hanya kerana untuk melampiaskan nafsu, adakah itu cinta kerana Allah? Muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau kamu seorang wanita membuka pintu, maka akan mudah orang lelaki akan memasukinya. Tapi bagaimana jahat seorang lelaki bila mana kamu menutup pintu. Sebab tu Allah sebut dalam Quran tentang bab zina, Allah tak sebut lelaki dulu, Allah sebut az-zaniyah. Maknanya penzina perempuan. Kamu yang mulakan. Walau atas alasan apa pun kamu yang mulakan.
Jadi saya berdosa Ustazah, kami bernikah sebab saya janji dengan dia saya nak berubah, nak jadi isteri yang baik, nak jadi ibu yang baik. Dan Allah mudahkan proses kelahiran sampai saya mengandung anak yang ketiga. 9 bulan mengandung, dia marah kat saya satu kes kecil je. Dia baringkan saya atas lantai, dia pijak perut saya. Tak mati. Sebab Allah nak jaga saya dan kandungan. Saya sihat melahirkan anak tu Ustazah. Saya kata awak masih lagi sudi menjadi isteri dia. Kita dah tak faham dah perempuan yang sanggup bertahan begitu. Jadi dia kata sebab dia dah berjanji untuk memastikan cinta yang kami bina, yang kami halalkan dengan ikatan pernikahan ni, nak bersanding lagi dalam syurga Allah. Orang tak faham muslimin-muslimat dirahmati Allah. Jadi saya kata Tuhan, patutlah ujian macam ni tak diberikan kepada Muzayyanah Abdullah. Saya tak faham kenapa mereka ni masih bertahan. Dan bila minta nasihat dengan air matanya, saya hanya nasihat seperti biasa. Tahajud jangan tinggal, majlis ilmu jangan tinggal, tadabbur Quran agar lebur takabur kamu. Dia buat semua perkara ini lepas Covid, tahun yang ke-6 selepas saya jumpa dia. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Saya mengajar di pejabat kerajaan, masih lagi musim orang pakai mask. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni kejar saya dekat lift. Ustazah ingat saya lagi tak? Siapa yang dia buka mask dia? Masya Allah, Ustazah peluk dia. Kamu kan yang hari tu dekat masjid? Ya Ustazah. Macam mana suami? Ni bukan nak busy body ni. Macam mana suami? Alhamdulillah dia peluk. Alhamdulillah Ustazah. Suami saya sekarang ni Ustazah dah jadi imam solat saya. Suami saya menjadi ayah yang baik kepada anak-anak saya. Bertahun saya menunggu. Rupanya selama ni saya hanya sibuk nak dia berubah. Tapi saya tak ubah diri saya. Saya tak istiqamah dalam tahajud tiap malam. Saya tak istiqamah baca Al-Quran setiap hari sehingga saya faham isi Al-Quran. Saya tak istiqamah duduk dalam majlis ilmu. Bila saya buat semua yang Ustazah cakap tu, saya dapat ketenangan. Dan bila kita berdoa dalam tenang, bila kita menasihat suami dalam tenang, luar biasa hantaran Allah kepada saya. Saya datang nak peluk Ustazah, saya datang nak ucap terima kasih. Saya kata tak payah terima kasih pada Ustazah, kerana sungguh kamu buktikan cinta kamu ini kerana Allah. Kalau dia tidak bertahan kerana Tuhan, pasti cintanya sudah terlerai rama dah. Berapa ramai orang yang datang jumpa Ustazah tak tahan. Lepas 2 bulan, pernikahan yang banyak bercerai-berai adalah usia 5 tahun ke bawah. Sebenarnya proses 5 tahun ni baru nak mengenal kulit. Kalau 5 tahun ni kita dah tak sanggup, muslimin muslimat dirahmati Allah, jangan fikir orang berkahwin ni macam drama yang 2 jam tu. Romantiknya Ustazah, ya, sebab dia dibayar hanya untuk 2 jam menjadi lelaki paling romantis di dunia. Tetapi kalau dia nak hidup 20 tahun, nak hidup berpuluh-puluh tahun dengan kita, ujian pasti datang. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, apa yang Ustazah Muzayyanah, Ustaz Azwan lalui, kalau boleh menjawab apa konflik cinta yang tadi tu, kan, nak sebut konflik sangat pun, lebih kurang cerita macam Ustazah Asma. Orang panggil singa betina, kita pun kena sama. Ustaz Azwan pun kata sombong sangat dia ni, terjun lombong lah dia kan, sahabat-sahabat rahmat Allah. Jadi akhirnya berjodoh kita. Cuma mungkin ramai yang orang boleh bertanya kepada kami, bagaimana meneruskan kebahagiaan rumah tangga. Kalau Ustazah Asma disebutkan berapa orang zuriat sebagainya, kami boleh berdua-duaan dengan izin Allah sampai usia 23 tahun perkahwinan. Semoga insya-Allah Allah berikan keistimewaan, kelebihan atas sabar ini apabila kita berada di dalam syurganya Allah. Itu saja. Semua ujian dalam perkahwinan bukan kehendak kita. Allah yang beri. Tapi kerana bertahan kerana Tuhan tadi insya-Allah, muslimin muslimat. Dan satu, jangan cerita kat Ustaz Azwan, paling sweet, tak payah kata hantar bunga di hari jadi ke, kek berapa tingkat ke, tak payah. Bila ada orang kata, Ustaz, tinggalkan aja lah bini macam tu. Bukan tak boleh cari lain, cari perempuan yang boleh beranak. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Balik ke rumah, saya kata, pasal apa Ustaz menangis beria ni? Kan? Menangis sungguh. Tak sepatutnya dia cakap macam tu depan abang. Awak dengar tadi kan? Kalaulah dia cakap macam tu, patutnya sayang menangis tadi depan dia. Yelah, patut kita nangis. Pasal apa abang pula nangis? Abang bukan nak mengandung pun. Kan? Tak sepatutnya seorang lelaki cakap macam tu. Jadi saya kata, muslimin muslimat dirahmati Allah, nilai cinta dalam rumah tangga ni bukan dengan hantaran bunga, ungkapan cinta berhari-hari.
cukup mempunyai seorang lelaki yang tahu tanggungjawabnya, cukup sayang isteri sampai ke akhir hayat, dan isteri tolong hormat suami sampai ke akhir hayat. Okay, jadi Ustazah bulan 1 hari tu dijemput ke universiti di Jordan, okay, bercerita tentang cinta kepada 4 buah universiti, anak-anak perempuan sahaja. Kan bercerita tentang hal-hal beginilah. Orang universiti ni belajar pandai-pandai, kadang-kadang tak nak kahwin. So bila Ustazah turun daripada pentas, ramai anak-anak, Ustazah, mak saya kat Malaysia kirim salam, Ustazah. Dan ramai di kalangan mereka, Ustazah, terima kasih ceramah, sebab lepas dengar ceramah Ustazah, saya jadi macam tak sabar nak kahwin. Ni budak-budak kat Universiti Jordan. Rupa-rupanya saya kata patut penganjur buat program macam ni walaupun budak-budak student. Sebab mereka faham bercinta kerana Allah luar biasa. Tapi jangan pernah cemari dengan maksiat, kerana saya belajar daripada wanita seperti tadi. Dia nak betulkan hubungan perkahwinan tu sampai dapat redanya Allah, nak menebus dosa-dosa dia ketika dia bercinta sebelum datangnya ikatan pernikahan tadi. Jadi anak-anak yang Ustazah sayang kerana Allah khususnya, tolong mempertahankan cinta kerana Allah. Mudah-mudahan Allah redha sampai ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin. Terima kasih kepada Ustazah Muzailah atas pengalaman apa yang Ustazah kongsikan kepada kita, di mana saya rasa kita kata lebih bersemangat untuk meneruskan orang panggil apa? Untuk bercinta. Saya pun faham macam tu. Saya faham macam tu. InsyaAllah semangat cinta. Semangat. Tapi kita kena cinta dengan adanya ilmu yang betul lah. Bukan kita hanya berdasarkan nafsu semata-mata. Tapi cinta dengan ilmu dan cinta kerana Allah. Betul. Maksudnya dah bersedia lah ni. Okay, insyaAllah kita teruskan kepada pusingan yang kedua, iaitu kepada Ustazah Asma. Iaitu tadi saya cakap cinta normal kan Ustaz, fitrah. Betul, fitrah. Tapi saya bukan sebenarnya nak bercinta di waktu tengah mengaji ni ataupun tengah berada dalam belajar. Okey. Terima kasih. Masya Allah, dan kasihan. Barakallah. Salah ke tak salah? Okey, siapa yang kata tak salah bercinta masa belajar, angkat tangan. Masya Allah. Yang belakang rumah je yang jawab. Oh, yang ni semua kata salah ni. Okey. Siapa yang sokong kata bercinta masa belajar salah, angkat tangan. Tak ada pendirian rupanya. Dia jawab gini je. Okey. Subhanallah. Saya tanya orang lelaki lah di sini ni. Salah ke tak salah bercinta masa belajar? Tak salah. Tak. Tak tahu. Dia jawab wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Orang perempuan salah ke tak salah? Masya Allah. Ha? Lah, malu-malu, sopan-sopan. Hebat ya student Unisham, hebat para pensyarah mendidik. Nak cari calon-calon isi solehah berada di Unisham kan? Dan calon-calon suami soleh ada di mana? Ada sebelah situ tu, suami soleh tu. Angkat-angkat calon-calon suami soleh, angkat tangan. Okey, malu, Masya Allah. Okey, soalan ni sangat bagus. Salah ke bercinta? Kan bila cinta tu hadir, siapa yang mampu sekat? Cinta tu pula tanpa dicangka, lepas tu tanpa dipaksa. Betul tak? Baru ngaku kan? Mula-mula mata tu mengeling-eling, memandang-mandang. Lepas tu suka, rasa wajah tu sejuk, tertarik. Lepas tu dia senyum pula. Allahu Akbar. Cinta berbalas. Oh, ini berat ujian ni. Tuan-tuan, puan-puan, Masya Allah. Cinta ni bila berbalas, senyum pula. Lepas tu mula-mula bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak ni siapa? Seseorang yang begitu istimewa. Oh gitu. Seseorang begitu istimewa tak sedap. Seseorang yang meletakkan awak begitu istimewa. Contohlah ya. Masya Allah.
Maksudnya kalau cinta tu pula balas, InsyaAllah lah kalau kita ada jodoh kan, InsyaAllah lah sekiranya Allah dah takdirkan kita bersama, ayat-ayat macam tu dah diterima. Oh suka tu nak kontrol, nak kawal tu. Anak-anak sekalian, sebab ini sebagai anak saya dah masuk universiti dah, yang sulung tu. Tapi di UMK, Universiti Malaysia Kelantan, siapa nak jadi menantu saya? Angkat tangan siapa yang menantu. Mak mentua garang ni. Oh ada angkat tangan. Jumpa saya nanti kat belakang. Okey, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, bila encik suami saya dia datang jumpa mak ayah, saya tak tahulah mak saya ada tak. Mak saya cakap nak datang. Kami duduk satu hotel. Mak ada ke mak? Saya tak tahu. Mak ada. Mak duduk kat mana? Sudahlah, saya ni kan kalau ceramah depan mak paling takut. Sebab mak ayah kami memang didik dengan tegas sebab pergaulan. Bukan walaupun tegas, mak tegas, ayah tegas, tapi anak-anak boleh beritahu dan terus terang. Kalau ada keseriusan dalam hubungan, kalau ada nak bina hubungan ke arah pernikahan, bukannya kena simpan, takut nak bercakap, takut nak luah, tak. Padahal mak ayah ni memang tegas, pakaian, pergaulan, ikhtilat. Dengan sepupu pun mak ayah tak bagi borak-borak, mesti ada batas. Dengan sepupu lelaki contoh, semua dijaga dan dipelihara, apatah lagi hubungan dengan ajnabi. Namun dalam situasi mengenai perasaan ni, mak ayah alhamdulillah hampir semua anak bernikah di usia muda. Ada 19 tahun, ada 20 tahun, ada 21. Dan tidak pernah letak syarat apa-apa, melainkan pasangan itu pasangan yang soleh dan soleh. Walaupun untuk anaknya yang doktor, yang nombor 10 ni memanglah bawa habis medik, tapi ada yang lain yang doktor, perempuan. Tidak pernah letak berapa hantaran syarat yang lelaki tu kena ada rumah dah, dia kena kereta dah kerana dia tu kena ada gaji sekian-sekian. Tidak. Tetapi yang dibimbangkan oleh mak ayah adalah tentang agama menantu ni. Nak diserahkan anak ni. Subhanallah. Dan kalau kita tengok hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, di antara tanda-tanda keberkatan seorang wanita itu apabila murah maharnya. Apa kaitan tu? Menunjukkan tidak letakkan material sebagai satu sebab utama untuk pernikahan. Samalah seperti hadis Nabi yang Nabi bersabda, yang ni kena pegang. Anak-anak sekalian kena pegang. Nabi bersabda, tungkahul mar'atu li arba'. Seorang wanita itu dinikahi kerana 4 perkara. Dan samalah juga seorang lelaki itu dinikahi kerana 4 perkara ni. Li jamaliha, au li nasabiha, au li maliha, au li diniha. Fazfar bizati din taribat yadak. Apa maksudnya? Nabi bersabda, dinikahi seorang perempuan ataupun seorang lelaki boleh dikiaskan juga kerana 4. Kerana kecantikan rupa parasnya, ataupun kerana keturunannya, ataupun kerana hartanya, ataupun kerana agamanya. Dan Nabi kata, maka pilihlah kerana agama, maka tangannya taribat yadak, berlapanglah tangannya, seolah beruntunglah dia. Kerana bila kita pilih pasangan kerana agamanya, maka akan menurut keturunan yang baik, akan dapat keturunan yang baik, akan datang rezeki yang barakah. Walaupun masa nikah dua-dua tak bekerja, dua-dua tak nampak lagi, tak ada harta lagi, tetapi janji Allah dalam Al-Quran, bagi orang yang bernikah, Allah akan mencukupkan rezeki. Yakin bahawa yang mencukupkan rezeki nikah bukan kita. Hari ini saya pun suka nak tegur ibu ayah, minta maaf. Saya pun tak lama lagi mungkin akan menantu 3-4 tahun lagi kan, sebab anak dah universiti. Apabila meletakkan syarat material, macam mana awak nak tanggung anak saya sekian-sekian, macam mana awak pun tak stabil lagi apa. Meletakkan seolah cukup rezeki ni pada manusia, maka akhirnya tak cukup-cukup, tangguh kahwin sampai bermaksiat. Sebab ukuran kecukupan itu pada dunia tak pandang dari segi bagusnya, supaya mereka tak lama dalam maksiat, duk berhubung lama apa semua. Sebab itu apa yang Ustazah Muzainah sebut tentang cerita tadi. Saya banyak kali dulu ceramah khusus kahwin, anak-anak sekalian,
Saya akan cerita bila ceramah kursus kahwin, tapi sekarang dah tak sempat dah. Dulu setiap minggu mesti ceramah kursus kahwin. Saya kata siapa yang bermaksiat dah sebelum kahwin ni, dah pegang tangan, dah pegang macam-macam, dah maksiat sampai zina, dah maksiat duduk cakap mengarut-ngarut, dah panggil baby, panggil papa, panggil mami. Kan baru bercinta, dah panggil. Lepas kahwin nanti dah ada anak, nak panggil awak apa? Saya suka papa. Dah panggil papa, mama dah. Macam-macam lah, dah bincang nama anak lah, itunya bermesra. Sampai buat fantasi-fantasi yang bermaksiat, yang lucah dan sebagainya, percakapan yang lucah, memberi gambaran yang lucah, melepaskan masing-masing keinginan hawa nafsu dengan tangan sendiri. Kerana apa? Ni dirangsang secara seksual walaupun dari segi percakapan telefon. 1-2 malam bercakap, benda-benda yang sensor dan sebagainya, bertukar gambar, bertukar video. Saya sebut setiap kali ceramah kursus kahwin, kalau betul kamu nak nikah dan kamu nak perkahwinan kekal lama, kamu kena bertaubat. Taubat nasuhah, sungguh-sungguh menyesal depan Allah. Bukan taubat takut nanti tak bahagia, tak jadi. Dan kamu kena berhenti immediately segala maksiat. Kalau tidak, tak ada jaminan pun rumah tangga kamu akan dijaga dan dipelihara oleh Allah. Kerana kamu memulakan pernikahan perkahwinan di atas jalan maksiat, bukan di atas jalan redha dan rahmat Allah, tapi dengan kemurkaan Allah. Kita kata nak bina masjid, masjid tak boleh dibina di atas tanah yang haram. Ada pula yang tanya, Ustazah, datang depan lepas habis ceramah, ramai yang mengaku kami dah berzina, kami dah buat itu, kami dah buat ni. Adakah kami kena cari pasangan baru? Saya kata, kenapa nak cari pasangan baru? Kamu berdua-dua melakukan dosa dan maksiat. Allah itu maha pengampun. Kamu dua-dua kena taubat, menyesal sungguh-sungguh. Ciri-ciri taubatan nasuhah, dia boleh start immediately maksiat. Kami nak kahwin sebulan lagi, kamu kena taubat dua-dua, dan kamu kena berhenti pegang tangan ke, jumpa ke, buat peraturan cinta. Sebab itu tuan-puan sekalian, saya nak cerita sikit. Bila encik suami saya, dia datang selepas saya habis diploma, lepas tu saya nak pergi ke Mesir, kan, nak sambung degree di Mesir. Masa tu encik suami sebenarnya dia yang hadiahkan telefon. Tak. Masa tu saya memang ada telefon sendirilah. Kita dah ada telefon Nokia masa tu. Memang semua dah guna telefon. Pelik orang tak guna telefon macam zaman sekarang lah. Tapi bila saya nak pergi sambung belajar dekat Mesir, saya buat keputusan, saya nak tinggalkan telefon. Saya tak nak ada telefon. Tujuan utama saya tak nak berhubung dengan tunang saya ni. Ni bekas tunang saya ni, ex-tunang. Sekarang dah jadi suami tercinta 19 tahun je. Masya Allah. Sebab apa? Sebab saya kata keutamaan saya sekarang bukan cinta, tetapi ilmu. Saya nak bercinta dengan ilmu. Saya tak nak kejap-kejap, awak apa khabar? Awak sihat tak? Dah makan belum? Walaupun tanya soalan yang islami, malam tadi tahajud tak? Tak payahlah kita cakap tu romantik islami. Kita takut kita bangun tahajud sebab esok ni pakwa kita nak tanya ni, tunang kita tanya. Kita punya semangat tahajud bukan kerana cinta Allah, tapi didorong cinta manusia. Hari ini orang nak islamisasikan cinta tu, soalan-soalan macam tu lah. Duha buat tak hari ni? Awak jangan tinggal duha ya. Ya Allah, inilah bakal suami kiriman syurga. Macam-macam lah. Inilah isteri bidadari syurga. Tak sedar sedang membalut hawa nafsu dengan itu yang disebut dalam firman Allah. Sesungguhnya syaitan itu akan memperindahkan perbuatan buruk kamu. Akan memperindahkan. Rupanya ibadah kita, amal soleh kita itu bukan ikhlas kerana Allah. Dan syarat, saya beri banyak syarat bila dah bertunang. Sebab mak ayah pun memang tak bagi berjumpa. Jadi kami jumpa sebelum nikah tu dalam 3 kali je. Dan syarat jumpa depan mak ayah. Macam mana ya lepas bertunang, mak ayah di sini, lepas tu tunang ni, ex-tunang ni duduk sana. Macam mana kita nak borak? Nak tengok mata pun, nak angkat mata pun malu. Jadi suruh borak depan mak ayah. Macam mana? Masya Allah. Jadi bila kita dah bertunang, masa tu syarat saya letak panggilan pertama. Mula-mula nak panggil nama, saya kata tak boleh, awak kena panggil saya Ustazah, saya panggil awak Ustaz. Lepas tu dia kata, saya bukan Ustaz, saya bukan pengajar Islam, saya bidang engineering. Tak apa, saya nak panggil awak Ustaz, awak kena panggil saya Ustazah. Tak ada panggil-panggilan manja, sebab belum pasti lagi awak ni suami saya. Panggilan manja adalah untuk yang sah jadi suami. Lepas tu peraturan,
Kalau ada urgent saja boleh berhubung. Itu pun melalui email. Sebab email ni bukan immediately. Kalau immediately boleh jawab tu, saya takut tak boleh kawal perasaan. Kalau rindu terus, saya rindu awak lah. Dan masa tu bukan tak diuji rindu, bukan tak uji ingat. Kadang mari membuat-buat perasaan, rasa nak call, rasa nak mesej, nak cakap, saya rindulah dekat awak. Ujian bertunang, ujian bercinta. Sebab kita dah suka dia. Tetapi sebab kita cuba mengawal dan mengurus rasa cinta, kalau rindu je masa kat Mesir tu, baca Al-Fatihah sedekah padanya. Dia kata dia rasa rindu tu, dia kata sampai. Lepas kahwin lah tanya dia, rasa tak? Ya Allah, baca Al-Fatihah. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang ingat pada dia. Ya Allah, rindu pada dia. Ya Allah, Al-Fatihah untuknya. Ya Allah. Bukan arwah ya. Tapi nak supaya syaitan tak menguasai tu. Sebab saya kata apa? Saya nak hafal Quran. Saya nak fokus belajar. Saya tak nak terganggu. Tak nak dikotori jiwa dan perasaan ni. Masya Allah. Masa saya belajar di Uniza, saya belajar di Kuza, saya dapat this list every sem. Setiap sem saya dapat. Kecuali satu sem. Kurang 0.1, 0.2. Saya bukan student yang target nak this list atau tidak. Bukan sebab nak kejar. Masa tu saya tak tahu pun nilai jadi anugerah dekan dan sebagainya. Yang saya tahu adalah saya nak bercinta dengan ilmu, saya nak belajar sungguh-sungguh. Bila ada waktu tambahan, ada pensyarah yang buat kelas-kelas talaki, saya suka hadir. Dekat Mesir pun bila saya hadir kelas-kelas talaki, yang ada adalah pelajar Indonesia. Pelajar Malaysia sangat sikit dekat masjid-masjid. Saya tak nak fokus saya terganggu. Sebab apa? Bahayanya cinta bila dibalut dengan luar nampak Islamik tapi dalamnya berdosa. Kita tak khusyuk solat, kita zikir tak rasa manis, kita belajar susah nak lekat, hafal Quran tak dapat. Akhirnya belajar tu semata-mata sijil. Sebab itu bila habis belajar tak tahu ke mana. Ilmu tu tak membentuk dirinya, tak membantu dirinya menjadi penyumbang kepada agama Allah. Subhanallah. Jadi jawapan saya ialah, baru nak pergi jawapan. Boleh tak bercinta waktu belajar? Boleh. Terus. Sebab apa? Kalau bercinta habis belajar, kadang susah dah nak jumpa pasangan. Sebab bila masuk waktu kerja, kebanyakan orang dah berkahwin. Betul tak? Kadang tu bila dah waktu belajar, barulah dia nak mula buka pintu hati. Masa tu dah tak ada dah. Susah dah nak jumpa. Circle tu semua dah kahwin, orang dah dewasa. Jadi tak salah kalau kita jatuh cinta waktu belajar, hujung belajar atau tengah. Tetapi yang salah atau betul ditentukan bagaimana kita menguruskan cinta. Dan bukan soalan, saya nak tutup soalan ni dengan saya tanya. Contoh ya da'i, saya bagi da'i hadiah. Hadiah tu iPhone 16. Sekarang yang terbaru 16 ya? Betul, iPhone 16. Seronok tak dapat iPhone terbaru kalau saya bagi hadiah? Seronok. Okey. Kamu mencintai saya ke mencintai hadiah yang diberi? Kamu akan bertambah suka pada saya ke kamu akan leka dengan telefon tu? Orang yang bagi, saya yang bagi hadiah. Sebab menghargai saya yang bagi ni, betul kan? Satu hari saya cakap saya nak ambil balik telefon tu. Marah tak? Ya. Saya pegadang Pak Antara. Ya kau ni, Masya Allah. Alhamdulillah ni calon isteri solehan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, cinta adalah satu anugerah, satu hadiah daripada Allah. Cinta tu suci, bersih. Yang merosakkan hadiah itu adalah manusia. Allah beri rasa cinta dalam hati kita, lalu kita buat maksiat, kita lupa kepada pemberi cinta. Akhirnya Allah boleh ambil editan rasa cinta tu, jadi benci, jadi muak, jadi bosan. Dulu bercinta kan, ketuk pewangi, macam-macam lah masa bercinta. Tetapi bila kita merosakkan cinta kita dengan maksiat, dengan ikut hawa nafsu, akhirnya Allah boleh tarik anytime rasa cinta. Sebab cinta itu juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan, boleh kalau kamu nak bercinta, tapi kamu kenal diri kamu. Kamu ketika itu boleh tak, bila bertepung antara cinta kepada manusia dengan cinta kepada ilmu kita ni, dalam tempoh belajar ni, cinta kepada Allah, mana kita boleh dahulukan, mana kita boleh utamakan? Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustazah Asma'arun atas perkongsian. Kata saya apa nak cerita ni kan. Jadi kat situ kita kena tengoklah. Sebab kerana cinta
ni boleh jadi macam-macam. Kita nak jadi cinta tu benda yang baik untuk kita ke, ataupun benda tu mudarat untuk kita. Dan bersediakah kita untuk bercinta hanya atas dasar manusia saja, ataupun kita ni nak cinta untuk menuju redha Allah tu. Jadi insyaAllah kita akan teruskan kepada soalan untuk Ustazah Zaid. Okay. Wujudkah cinta kerana Allah? Itu soalan yang pertama. Dan kalau kita tak bercinta waktu belajar ni, bila lagi nak cinta? Sebab kita boleh tengok sekarang ni bila nak bekerja kan, dia tak jumpa dah orang yang macam okey kot dia ni kan. Sebab dia terlalu belajar. Contohlah orang cakap terlalu belajar sehingga kan kadang-kadang lepas belajar baru nak cari siapa yang jadi penyemai hidup. Rupanya bila keluar je tempat kerja, tak ada pun nak jumpa lah dengan apa orang kata sepupu dan sebagainya. Jadi insyaAllah kalau tak bercinta waktu belajar, bila lagi nak bercinta lah. Baik, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah Asma dengar tak tadi ada satu suara menjawab kat belakang? Oh ya? Dia jawab apa Ustazah? Kan, jeng-jeng, suara siapa tu kan? Kalau tak bercinta masa belajar, bila lagi nak bercinta? Betul. Dia kata, siapa nak tengok tu kan? Jadi, Masya Allah, tabarakallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya UNISYAM ni pengurusan untuk program 3 hari. Okay? Saya difahamkan majoritinya adalah atas urusan anak-anak student. Jadi tahniah, Masya Allah. Cuba tepuk gemuruh sikit kepada usaha mereka ni. Bagi hangat sikit, sejuk-sejuk ni, Masya Allah. Okay? Jadi para pensyarah kan, yang berada dengan saya di belakang pentas tadi tu, semua mereka buat ni Ustazah, Alhamdulillah. Jadi inilah sebenarnya yang kami lalui sebelum ini, muslimin-muslimat dirahmati Allah. Tahniah kerana kita sedang dilatih to be, dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi baik. Dalam proses-proses yang seperti inilah. Jadi kenang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, manusia yang terbaik adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Kalau kita nak tangguh, nantilah bila dah kerja nak jadi manusia paling bermanfaat, menjadi suami yang baik, isteri yang baik, ibu ayah yang baik. Belum tentu lagi kita dapat title ibu dan ayah, dapat title suami ataupun isteri, belum tentu lagi. Sekarang kita mungkin masih lagi ada kawan-kawan yang kesedihan, keluarga yang kesedihan mendengar kematian serentak pelajar universiti kita yang aksiden baru-baru ni. Ustazah berada di luar negara pun ajak seluruh jemaah untuk mendoakan bagi redha kepada seluruh isi keluarga dan disyurgakan mereka bertemu balik dengan orang-orang yang tersayang. Ini doa kita. Sebab mungkin mereka ni ada cita-cita untuk berkahwin, untuk beranak, untuk membina keluarga, rumahku, syurgaku dan sebagainya. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan mereka tak sempat tua, tak sempat merasa semua itu. Jadi hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah. Sorry ya. Bila kita faham bagaimana kita nak mewujudkan cinta yang kerana Allah. Adakah macam Ustazah Asma cakap tadi, telefon halo tanya dah tahajud ke belum, hari ni baca Quran berapa juzuk, kan? Tapi bertelefon, bercakap dalam talian media sosial berjam-jam. Sampai akhirnya solat kita lewat, sampai akhirnya kita tak menjawab telefon mak ayah kita. Kalau panggilan boyfriend kita ni kita tunggu, pegang telefon, bunyi je berdebar jantung. Tapi kalau mak ayah telefon, nantilah tak nak jawab. Kita nak wujudkan cinta yang kerana Allah dalam suasana belajar. Sorry. Ditarik suara. Okey, sebab tu Ustazah Asma dia detail sikit tadi. Tolong tutup kipas tu. Dia tak syok macam penyanyi. Dia dengar macam bunyi bising dekat tu tadi kan. Okey. Ustazah pula bila dah lebih 1 jam, dia rasa mikrofon pula salah. Dia ceramah tak sedap tu, dia tak sedar tau. Orang mengantuk dengar tu dia tak sedar. Batuk ni sebab mikrofon ni tarik suara ni.
Tadi kipas yang salah. Sekarang ni mikrofon pula salah. Siapakah yang bersalah sebenarnya dalam forum pada malam ini? Okey, muslimin muslimat dirahmati Allah. Minta maaf. Sebab tu saya bisik pada MC kita tadi, pada moderator kita tadi, kita nak berhenti pukul berapa ni? Ustazah Asma tu pantang jumpa mikrofon. Samalah dengan Ustazah Zai ni. Dan untuk pengetahuan semua, penganjur bagi kami soalan yang lain daripada apa yang moderator tanya. Ni jujur je Ustazah Asma. Kan sebelum dia kena marah dengan orang, lebih baik kita bercerita dulu. Pasal hujan yang lebat tadi, kita baru dapat soalan. Kan punya teruk berbenar. Bukan pengurusan yang teruk. Kami ni punya komunikasi bertiga ni. Itu sebab nak cari Ustaz Yaakob ni sila tanggung sama-sama apa yang berlaku di kalangan kami bertiga. Kerana apa? Kerana dalam mood cuaca yang macam ni, badan sebahagian dah basah kan. Pengalaman kami dalam pentas dakwah bila bercampur ibu ayah dengan pelajar, mood yang macam mana kita nak ambil semula. Kalau terlampau ilmiah sangat, lebih ramai lagi yang balik ni nanti. Okey, jadi insya-Allah apa pengalaman Ustazah Asma, apa yang moderator tanyakan kepada Ustazah hari ini, kita tak tunggu besok, lusa, tahun depan, kita terus saja bertindak. Contoh, okay, kalau ada yang kata bercinta ni Ustazah, kan, tapi itulah semalam buat dosa, minggu lepas buat dosa, kemarin buat dosa. Boleh tak kita berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nak bertaubat tu bukan tunggu solat taubat 2 rakaat malam nanti. Sekarang ni, ya Allah aku beristighfar kepada engkau. Cemburunya dengan cinta yang dibina oleh Ustazah Asma dan suami. Cemburunya bila dengar cerita-cerita cinta yang begini. Muslimin muslimat, kita nampak kesucian cinta. InsyaAllah kita mendoakan murabbiyah kita ini sampai dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cinta yang terkandung redha Allah di dalamnya, insya-Allah. Dan kita tanya pada diri kita, aku layak ke ya Allah? Orang nak pegang tangan, murah je kita bagi macam tu. Kan orang nak bercakap dengan kita di tengah-tengah malam, mak ayah sendiri sanggup kita tipu. Tapi dia bukan tanya apa pun mak, dia tanya dah solat ke belum. Nak tanya dah solat ke belum daripada azan zuhur tadi sampai akhirnya kita tak sempat pun menunaikan solat zuhur. Nak tanya kita baca Quran ke tidak, akhirnya dah tiba waktu kita nak pergi kelas, dah tiba waktu kita nak pergi kerja, akhirnya kita tak buat pun kebaikan yang kita rancang tadi. Sebenarnya kita ditipu daya oleh iblis yang sangat merosakkan cinta yang Allah hantarkan dalam hati naluri seorang yang beriman. Muslimin muslimat, cinta ni Allah yang anugerahkan. Sebab itu bila kita dengar minta maaf, bukan semua artis begitu. Kan Ustazah juga bersahabat dengan kawan-kawan yang mereka ni hijrah dengan ilmu. Bila mereka hijrah dengan ilmu, tak share sangat kehidupan peribadi mereka. Nampak Masya Allah tabarakallah, jumpa mereka dalam majlis ilmu. Ustazah doakan kami, suami saya pun baru nak belajar Quran, suami saya baru nak berubah. Ustazah doakan anak-anak saya. Nampak mereka dalam majlis ilmu dan sungguh-sungguh untuk memahami Quran. Perubahan itu luar biasa. Terasa mereka ada duit, mereka ada nama, mereka nak mencipta kesenangan tu dengan duit yang mereka ada. Dan dulu mereka tidak kenal Tuhan mereka, yakni Allah yang menghantarkan jodoh itu kepada mereka. Hari ini setelah mereka sedar semuanya dari Allah, Allah nak beri sekejap saja, Allah nak ambil sekejap saja. Syarat bagaimana kecintaan kita kepada Allah. Ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah mengucapkan kalimah Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Masya Allah, bila jumpa makcik-makcik dekat kuliah, masjid, duha, petang, malam, nanti dia pun ikut sekali Ustazah baca ayat ni. Ayat pengasih kan Ustazah, nak lembutkan hati suami kan dia kata. Lepas tu budak-budak universiti kata, ada ustaz ajar Ustazah, kalau kita minat dekat seseorang tu, nampak dia lalu depan kita, kita pun Qul in kuntum tuhibbunallah. Kan main lagi. Kan? Nanti saya tak nak bagi tahu surah Al-Imran ayat berapa, tak nak bagi tahu. Cari sendiri. Sebab apa muslimin muslimat ada pula yang mengajar kat dia. Fattabi'uni, seru nama dia 44 kali. Maka ikutlah ikutlah daku wahai Asma Harun. Contoh kan sahabat dirahmati Allah. Jadi tak ada dalam Islam kita nak gabung-gabungkan ayat Allah ni dengan apa sahaja nama. Apatah lagi jampi serapah dan sebagainya. Kena faham sungguh-sungguh ketika Allah mengajarkan Nabi SAW mengatakan demikian. Katakanlah wahai Muhammad,
Kalau engkau benar-benar cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah akan daku. Jadi seorang Muzayyanah Abdullah nak amal doa ni kepada suami, lembutkan hatinya, ya Allah, bagilah dia jadi suami yang soleh sepanjang kehidupan, ya Allah. Yang hembus apa ni? Kan? Kita dia hafiz kan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jangan buat main. Kita tak ingat tuhibbunallah, dia pula sambung sampai habis. Kan? Jadi kita nak kata apa? Balikkan kepada Allah. Sebenarnya fattabi'uni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut akan daku. Kalau benar-benar engkau cintakan Allah, ikut akan daku. Adakah percintaan yang kita bermaksiat dulu, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilamar oleh Abu Bakar, dilamar oleh Saidina Osman, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jodohkan dengan putri tercinta ini. Tetapi bila Saidina Ali melihat lamaran itu ditolak, Sayyidatuna Fatimah tak rasa macam nak dinikahi oleh mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak menerima sahabat yang baik ni. Bukan kerana mereka tidak baik akhlaknya, tetapi yakin belum jodoh Fatimah lagi. Lalu bila Sayyidina Ali memberanikan diri, muslimin muslimat, hanyalah maharnya baju besi. Makna bukan orang kaya pun. Tapi Masya Allah bila dihadiahkan kepada Fatimah, Fatimah yang tak pernah itu ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kita hari ni Masya Allah, kita tewas. Bila orang ada boyfriend, kita rasa kalah kita tak ada boyfriend. Orang ada girlfriend, kita rasa kita lah yang paling tak laku sekali. Bila orang share kehidupan rumah tangga dia bahagia, kita rasa kita lah yang paling tak bahagia sekali. Iman seorang manusia tidak mudah cenderung kepada apa saja dipertontonkan oleh manusia. Jadi hari ini ada tak cinta yang kerana Allah? Jawapannya hanya ada pada kita. Muslimin muslimat dirahmati Allah, ketika kita membina satu hubungan cinta kerana Allah, untuk apa tujuannya? Kita berkahwin, kita beranak pinak, kita bermenantu, kan pilih menantu kerana apa? Sayyidina Ali bila sudah berjaya menikahi Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidatuna Fatimah cakap satu bahasa romantis begini. Jangan marah kepadaku kerana sebelum aku mengenalimu, aku telah terlebih dahulu suka kepada seorang lelaki. Wah, terkejutlah. Seorang suami yang baru dinikahi, mereka baru bernikah. Tiba-tiba dalam bahasa-bahasa romantis mereka perbincangan suami isteri, Fatimah ni seperti minta maaf sebab dulu dia pernah menyukai seorang lelaki. Itu sebab bila Ustazah Asma cakap tu bekas tunang saya tu, saya pun kata Allah nak tunjuk sweet lah tu. Sekian dimaklumkan. Pasal apa? Pasal Sayyidatina Fatimah Az-Zahra pernah bagi tahu dengan Sayyidina Ali, kan dulu aku pernah menyukai seseorang. Mestilah suami ni rasa macam, siapa? Bukankah engkau seorang anak Rasulullah yang sangat baik, pandangan terkawal. Lalu Fatimah bagi tahu lelaki itu adalah engkau. Jadi kalau kita duduk pada kedudukan Sayyidina Ali, Masya Allah, kan muslimin muslimat dirahmati Allah, maknanya cinta tu lama dah wujud, tapi tidak bermaksiat kepada Allah. Maka bila ada rasa, wahai anak-anak kesayangan Ustazah, sekarang ni normal bila kita rasa cinta pada seseorang, suka pada seseorang, minta dengan Allah. Ya Allah, kalau inilah bakal suami jodoh yang terbaik, permudahkan ya Allah. Kan? Jangan sampai iblis masuk untuk mencemarkan rasa cinta yang kerana Allah tadi. Ni muslimin muslimat, dan menjadi semangat. Insya-Allah kan, lebih dipandang, lebih dikenali dengan siapa? Orang yang kita sayang, orang yang kita cinta tu menjadi nama-nama yang disebutkan pelajar cemerlang di universiti. Bukan kerana kita menyimpan rasa cinta itu, kita semakin tak boleh belajar. Subhanallah. Okay, jadi hari ini kita minta restu ibu dan ayah. Kenapa? Bila anak-anak dengan ibu dan ayah yang tegas, masih boleh meluah rasa bercerita. Kerana ibu dan ayah kita raikan dulu. Rasa cinta ni adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila anak-anak nak mengadu, nak bercerita, ini sebenarnya adalah satu peluang untuk ibu ayah mendidik. Raikan dulu, jangan, ini bukan satu pendidikan. Tapi biasalah, mak pun pernah muda, ayah pun pernah muda, tapi kamu ingat, ayah dulu bercinta dengan orang lain, bagian nak rak, kemudian kahwin dengan orang lain. Ustaz Azwan senyum semacam pula dah. Masya Allah. Jadi kan, muslimin muslimat dirahmati Allah, kau, dah tersyasyul lah pula nampak senyuman suami ni. Kan? Bercinta bagian nak rak dengan orang lain,
tapi kahwin dengan orang lain. Makcik-makcik dekat surau masjid selalu cerita kat ustazah. Saya dulu ustazah, inilah lelaki paling saya benci kat kampung tu. Nakal sangat. Tak ada cita-cita langsung nak jadi isteri dia. Tu macam mana boleh kahwin cik? Tak tahulah ustazah. Cucu berapa orang dah sekarang? 38 orang. Tu tak cinta tu. Bayangkan kalau cinta. Maknanya muslimin-muslimat dirahmati Allah, bila kita bercinta selepas kahwin, Masya Allah, Allah akan campakkan nur iman, rahmat yang bagai keluarga yang dibina oleh baginda Nabi SAW. Bagaimana nilai cinta ketika Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talhah antaranya kan. Bukan orang kata Abu Talhah ni bukan orang pahlawan yang hebat, orang yang kaya raya, ternama, handsome pula. Kata Ummu Sulaim, bukan itu yang aku pandang, tapi hanya kerana engkau kafir wahai Abu Talhah. Maka Ummu Sulaim adalah antara wanita yang hebat dalam cinta. Kerana apa? Kerana dia menerima lamaran Abu Talhah dengan keislamannya. Dan itulah maharnya. Tersangat hebat para sahabat Nabi. Lalu siapa nak mengajar aku wahai Ummu Sulaim? Bertemulah dengan Rasulullah SAW. Sehingga mengakui bahawa Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah utusan Allah. Maka ikut segala kehidupan Nabi. Dan bila kita hidup tanpa Nabi di hadapan wajah kita, kita tak hidup dengan Nabi, tapi kita ikut akhlaknya Nabi SAW, kita ikut apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah fokus kita ke situ, rumah tangga diuji. Muslimin muslimat, kita bukan nak padan mukakan yang orang bercerita-cerita dalam media sosial mereka. Tapi sedihnya kita beristighfar kepada Allah kerana tahu tentang cerita itu melalui media sosial. Ampunkan aku ya Allah, aku tak tahu hujung pangkal cerita, dan ampunkan mereka ya Allah. Andai ada cinta yang suci kerana-Mu ya Allah, ikat semula hati mereka. Cantumkan semula ya Allah. Sebab apa? Yang sedang bercerai-berai, yang sedang kita ceritakan ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nabi tak seronok kalau tengok umatnya bercerai-berai. Nabi tak seronok kalau kita melahirkan anak-anak yang tidak boleh membantu perkembangan syahadah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, anak-anak yang dalam proses belajar khususnya, cinta tak pernah salah. Tapi jangan pernah melampiaskan nafsu dengan cara yang salah. Ya, jadi bila ibu dan ayah sepertinya menentang, ceritakan, luahkan, bagi tahu kepada mereka apa tujuan kita dan buktikan. Jangan dengan cinta itu, kita masih lagi sepertinya zaman sekolah rendah, cinta monyet. Hari ni kawan, besok tak kawan, tak menunjukkan kesungguhan. Jadi Ustazah Asma' dah bercerita pengalamannya. Ustazah bercerita sedikit pengalaman. InsyaAllah muslimin muslimat dirahmati Allah, ada panduan yang baik bila mana kita sama-sama meraihkan cinta ini insyaAllah. Ya, jadi mudah-mudahan dipandu Allah. Dan saya minta maaf kalau soalan, jawapan tidak sekata. Sebab saya percaya malam ni yang sanggup meredah hujan, ada yang lepas hujan tadi baru datang, keluar daripada kereta basah dan sebagainya. Kita betulkan niat sama macam Ustazah betulkan niat tadi. Kan? Bukan sebenarnya nak tengok sangat apa intipati yang Ustazah Asma' dengan Ustazah Zai sampaikan ni. Sebab kalau nak dengar yang itu, pagi-pagi rasanya buka kuliah online, kami buka kitab. Tolonglah follow. Kan? Tapi bila one off, Ustazah dah letih separuh hari, sampai masuk ke malam, Ustazah Zai pun tak ingat nak balik je besok pagi-pagi subuh dah ada kat TV Al-Hijrah. Maka muslimin muslimat dirahmati Allah, kita nak sebutkan apa? Hari ini yang kita nak betulkan adalah tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Hari ini yang kita nak pandang adalah bukan idola yang di hadapan kita yang belum tentu syurga lagi. Kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan syurga. Tapi sebenarnya yang kita nak jadikan contoh adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarganya, para sahabat radhiyallahu anhum insya-Allah. Okey, baik kita orang tua, kita orang muda, jangan pernah merasa rugi dijemput Allah datang pada malam ini, sebab bukan benda yang kita tak tahu pun yang kita dengar hari ini, tapi keberkatan waktu dalam hujan yang lebat, insya-Allah penuh manfaat, penuh rahmat. Lalu insya-Allah saling meraihkan cinta kerana kita nak jumpa lagi di dalam syurganya Allah insya-Allah. Okay, ampun maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah terima kasih kepada Ustazah Zai atas nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita semua. Di mana hari ini selalunya kita akan cakap
hang salah macam tu. Lalu nak perbetul orang. Tapi kita lupa untuk tengok jari kita. Sebenarnya, apa yang terjadi dekat orang tu, apa seseorang tu sebenarnya reflect untuk diri kita. Sebabnya mungkin kita ada buat dosa. Sebab tu Allah bagi ujian dekat kita yang mana dan Allah bagi datangkan ujian dengan orang lain. Yang mengatakan kita akan mengatakan hang salah. Sebenarnya diri kita tu yang kena perbetul. Jadi jangan tunjuk seorang dah, padahal 4 lagi dekat kita. Okey? Yang tu dan seterusnya saya ada timbulkan persoalan lah kepada audien pada malam ni, insya-Allah. Bagaimana kita nak corakkan perjalanan cinta kita? Adakah atas dasar nafsu semata-mata itu tadi, ataupun kita nak betul-betul menuju redha Allah dengan taubat nasuha, yang mana sebelum ni mungkin dah pernah buat, tapi hari ni betul-betul nekat untuk kita buat ni bukan kerana manusia semata-mata, tapi untuk mendapat redha Allah, insya-Allah. Jadi kita nak teruskan untuk yang terakhir buat Ustazah Asma Harun, iaitu mungkin Ustazah ada sedikit nasihat-nasihat akhir untuk adik-adik di Unisham, insya-Allah. Silakan. Subhanallah walhamdulillah. Tadi masa pusingan kedua, mereka berdua ni dah bincang. Katanya Ustazah Zai dah last, lepas tu saya kesimpulan kita dah habis. Mereka buat keputusan sama-sama, saya terpaksa setuju. Jadi saya rasa semua pun setuju, ini adalah kupasan terakhir dah dan kita akan tutup. Jadi insya-Allah saya akan laju dan pergi kepada poin-poin penting. Daripada tadi kan dah tengok telefon Ustazah. Lepas tu kan saya pun ambil, tengok ada mesej pada encik suami. Rupanya encik suami dia ambil gambar saya belakang tu. Betul. Ni gambar 5 tahun lepas kot. Ni. Lepas tu dia tulis comelnya. Dia tulis comelnya, tapi gambar belakang yang betul-betul sekarang. Lagi comel. Ingat yang lama, terkenang yang lama kan. Jadi Masya Allah, tuan-puan, muslimin, muslimat. Poin yang menyibuk, nak menyibuk. Ya, Bukan betul. susah pun nak bahagia, nak sweet tu. Betul. Kan? Sekian dimaklumkan. Sekian dimaklumkan. Pujian sikit-sikit je kita dah seronok sangat. Okey, poin yang pertama, anak-anak sekalian, saya nak sebut cinta yang tersekat, nikmatnya sangat hebat. Faham tak tu? Buat-buat faham lah ya. Cinta yang tersekat, nikmatnya sangat hebat. Umpama seperti empangan air yang disekat kan. Akhirnya menjana jana kuasa elektrik, betul tak? Air diempang, disekat, kemudian dia proses-proses dia boleh hasilkan tenaga elektrik yang boleh bagi terang apa semua. Daripada elektrik lah kita boleh buat semua, daripada empangan air yang dikekang diempang tu. Cinta waktu sebelum halal disekat. Rindu tak luah terus, simpan, jaga. Sayang, bukannya mudah-mudah I love you, saya sayang awak, saya tak boleh hidup tanpa awak, bla bla. Nak cakap perkataan-perkataan yang indah-indah, short-short tu, bahasa-bahasa cinta tahan. Sebab belum confirm dia isteri, belum confirm dia suami. Nak jumpa, nak dating, boleh nak dating. Dah bercinta nak dating, tetapi dating mengikut syariat, itu yang payah tu. Kita dating kerana Allah ya. Saya akan bawa teman. Teman bawa adik umur 4 tahun. Teman pula kadang bawa kawan. Kita jumpa nanti sebab ada benda nak bincang. Jumpa kat mana? Sini mana mall yang dekat? Sungai? Sungai Petani. Mall Sungai Petani. Mall Sungai Petani. Nak pergi makanlah dekat mana-mana. Tak apa, saya bawa kawan sebagai teman. Time makan kawan duduk meja lain, dia berdua kat meja. Macam-macam lah. Duduk, pergi kereta bawa teman, tapi duduk depan, kiri kanan. Mula pegang gearbox. Gearbox pula. Apa dia? Gear lah, gearbox tu dalam tu kan. Lama-lama tangan tu tak pegang gear dah. Dah melintas dah pegang tangan sebelah sana. Sebenarnya kan, orang yang bercinta, kalau kali pertama ni sebelum kahwin pegang tangan, mula-mula pegang tu memang current. Dia punya berdebar tu kan. Kalau boleh satu hari tak nak cebok, tak nak apa, tangan ni tak boleh buat apa-apa ni. Tak nak basuh, tak nak apa, sebab kali pertama pegang tangan awet. Dia punya current tu nak jaga wanginya, padahal dah kepam dah wanginya. Tapi kali ke-10 pegang tak rasa apa dah. Kali ke-10 pegang. Sebab pegang tu
dengan langgar perintah Allah tu, syaitan yang mengindahkan. Berapa lama je keindahan yang diberi oleh syaitan. Tapi sebab sekat ni, nak pegang tak halal lagi, nak cakap sayang-sayang tak halal lagi. Sekat, cinta, perasaan semua tu diempang. Bila halal je, dia punya bertahan lama rasa cinta tu Allah yang jaga. Allah yang beri. Gaduh macam mana besar pun, tapi perasaan cinta tu akan subur. Allah akan suburkan kembali. Sebab itu rumah tangga bahagia dengan tak bahagia, semua banyak masalah. Bukan kata loving couple kahwin sampai 30 tahun, 40 tahun, ada makcik-makcik umur 60, 70 gaduh lagi. Lagi tua lagi gaduh. Asyik bertengkar je laki bini. Bukan kata mereka tak cinta, itu bahasa cinta mengikut umur. Subhanallah. Sebab itu siapa yang tak pegang tangan sebelum kahwin, sebab apa? Tunggu waktu halal. Pegang ustazah kita ni, pegang pimpin tangan dengan encik suami juga Ustazah walaupun dah kahwin 22 tahun 23 tahun. 23. Pegang tangan, kalau jalan rasa lagi current, betul tak? Biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Maksudnya dah kahwin lama, pegang tangan syok. Allah yang beri rasa syok tu. Tapi ramai mana sebelum kahwin pegang tangan romantik, lepas kahwin jalan depan, jalan belakang, pegang tangan rasa rimas. Sebab Allah tarik perasaan cinta tu jadi jemu, jadi bosan, selagi mana tidak bertaubat kepada Allah. Kerana cinta yang sebenar, cinta yang suci, cinta yang boleh mengatasi ujian, cabaran, dugaan, fitnah dalam rumah tangga adalah cinta kerana Allah. Allah akan pegang pasangan. Allahu Akbar. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya nak cerita ringkas je. Masa saya sekolah menengah, lebih kurang tingkatan 2, tingkatan 3. Ustazah saya tanya saya soalan. Asma, dah doa belum nak dapat suami yang soleh? Zaman tu telefon tak ada, drama-drama bukan macam hari ni, filem bukan ada banyak cerita. Saya pula daripada sekolah rendah, sekolah asing dengan lelaki, kelas memang patut sekolah menengah, sekolah perempuan saja, Mak Muhammadiyah Banat Kota Baru Kelantan. Mak ayah pula tegah, dengan sepupu pun tak bagi borak-borak. Apatah lagi nak main sama, sangat jaga ni hubungan ni. Tiba ustazah tanya, Asma, dah doa belum nak dapat suami yang soleh? Lepas tu saya kata, apa ni ustazah tanya soalan ni, mana fikir lagi pasal suami-suami ni, pasal kahwin-kahwin ni. Lepas tu ustazah tu cakap, kalau Asma tak doa daripada sekarang, mustahil, susah Asma nak dapat suami yang baik. Zaman ustazah ni pun susah nak dapat suami baik, zaman Asma lagi susah. Lepas tu dia meluah pada saya sebab dia diuji dengan suami tak solat, suami tak bertanggungjawab, suami melanggar perintah Allah. Dia kata ustazah sedang bersabar dan bertahan menunggu suami ustazah berubah. Ustazah fikir bila mak yang pilih, ayah yang pilih, ustazah rasa itu pilihan yang terbaik. Tapi ustazah diuji sampai sekarang, dia kahwin dah 20 tahun, macam itulah suami tak solat. Jadi minta sungguh dengan Allah. Sejak daripada itulah saya doa malu-malu dengan Allah. Dah baru 3 tahun 3 kan ustazah? Ya Allah berilah suami yang soleh. Oh betul. Masa nak sebut ya Allah berilah suami, nak sebut suami tu pun malu. Ya Allah berilah pasangan yang baik. Mula doa. Percayalah, kita sibuk belajar, fokus, jaga solat, jaga aurat, jaga ikhtilat, jaga semua ni. Allah akan hargai kita, anak-anak sekalian, muslimat. Muslimat jaga diri, jaga solat, doa, sungguh-sungguh minta dengan Allah. Di sana, di satu sudut dunia yang lain, ada seorang lelaki yang baik, juga sedang menjaga dirinya, sedang menjaga solatnya. Allah sedang siapkan untuk kita. Dan sampai waktunya mereka akan bertemu dan bersatu. Cia-cia-cia. Gitu. Faham tak? Jangan pernah rasa bahawa kita ni terlambat. Kawan tu dah ada couple, kawan tu ada pasangan, kita tak ada siapa-siapa lagi. Bahkan hari ni remaja kata tak boleh sombong sangat, kena sporting sikit, kalau tak susah nak jumpa jodoh, bla bla bla. Jodoh tu kita kena yakin daripada Allah. Doa lah sebenarnya paling utama. Sebab itu bila encik bekas tunang saya ni kan, kita tak berhubung masa tunang, kita tak ada luah-luah perasaan. Saya kata apa, kalau betul jodoh, tak berhubung langsung, tak ada ikat apa-apa, tak perlu nak mencantik-cantik, pasti kita akan disatukan oleh Allah. Allahu Akbar. Okey,
Jadi doa kita tahu antara doa yang selalu diberikan oleh tuan-tuan guru, oleh ustaz-ustaz, doa yang masyhur untuk kita dapat pasangan yang baik ada daripada surah Al-Furqan ayat 74. Surah Al-Furqan ayat 74. Saya rasa semua hafal, insya-Allah kena hafal lah. Kalau betul. Siapa yang nak suami soleh angkat tangan? Angkat tinggi-tinggi, semangat sikit. Malaikat catat ni siapa yang nak, siapa yang tak kat tangan ni. Ui, tengok semangat depa Siapa nak isteri soleh angkat tangan? Angkat tinggi-tinggi. Masya-Allah, mana lagi? Masya-Allah. Tuan ni dah ada isteri kan nak angkat juga ni. Subhanallah. Orang rumah mana? Oh ada. Oh tu tak berani angkat, masya-Allah. Okey, tuan-puan, masya-Allah. Apa doanya? Firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab, bolehlah ikut ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Betul sah? Qurrata a'yun. Waj'alni lil muttaqina imama. Ya Allah, punyakanlah buat kami pasangan dan zuriat keturunan penyejuk hati, penyejuk mata, dan jadikanlah daku ikutan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Setiap sujud boleh baca. Itu waktu makbul, bukan sujud terakhir saja. Sebelum bagi salam baca. Kalau betul nak suami soleh, nak isteri solehah, kamu dah kena serius berdoa daripada sekarang. Bukan serius mencari, bukan serius berwasap, bukan serius jaga hubungan. Takut tak jadi, takut ni. Sebab apa? Perempuan ni suka dipuji, suka dihargai, duk bagi hadiah, tak jamin pun akan kahwin. Tak jamin apa-apa pun melainkan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyatukan kita. Doa banyak-banyak. Okey, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, subhanallah, ini antara yang penting anak-anak sekalian. Kaedah bila kamu dah jatuh cinta. Kamu dah jatuh cinta, apa yang kamu perlu buat sekarang? Pertama, kamu kena wujudkan beberapa peraturan. Saya dah kongsi tadi tu. Panggilan, mesti panggilan yang boleh jaga jarak. Kalau nak berhubung, mesti ada waktunya. Dan berhubung dengan perkara penting. Tak perlu pun. Awak tak perlulah mesej nak tanya khabar saya. Tak perlulah nak ingatkan saya pasal solat. Tak perlu. Lagi kurang berhubung, lagi baik. Biar kita berhubung melalui Allah Subhanahu wa taala. Doa dan sebagainya. Subhanallah. Kemudian tolong libatkan mak ayah secepat mungkin. Walaupun mak ayah nampak tak sporting ke apa ke. Sebab peringkat awal pun sebenarnya, ketika saya beritahu mak ayah, mak ada ke ni sudah dalam, mak janganlah marah Asmat cerita ni. Mak ayah peringkat awal tak terima. Mula-mula saya beritahu mak ayah tak terima. Sebab mak kata, Asmat pergilah Mesir dulu, mungkin jumpalah siapa-siapa kat Mesir tu. Sebab apa? Saya adalah anak yang pertama yang terlibat, si anak kedua. Tapi pengalaman pertama mak ayah bawa anak ni nak terlibat dalam perhubungan ni. Jadi sebab mungkin harapan tu, jumpalah ustaz, pengajar Islam sama-sama ustazah. Tiba yang datang chemical engineering. Tapi saya tak jawab apa. Saya jawab okey, baik. Bila mak suruh, tak perlu nak sambung, tak perlu nak serius, saya terus hantar. Saya terus bagi tahu, setakat ni je hubungan kita. Sebab mak ayah tak setuju. Tak ada nak memberontak, nak marah, nak Allah berkorban demi cinta. Sebab hari ini remaja baru kenal 3 bulan, 2 bulan boleh letak tepi mak ayah. Bercinta bagai nak rat 6 bulan, putus cinta, pecahlah hati, getaklah hati tu, baru mengenal cinta siapa yang lebih benar. Rupanya cinta mak ayah. Bawa cari mak ayah semua. Sebab itu ada banyak kes remaja di universiti bercinta, tak habis belajar, tikam perut kekasih sebab kekasih curang.
Ada kes yang saya baca, tak tahulah baru ke lama, yang mana mak tiba-tiba dapat berita anak dalam lokap ditahan polis. Sebab apa? Cemburu kekasihnya. Cemburu, sebab cemburu dia pergi tumbuk, dia pergi sepak kekasih perempuannya. Lepas tu sampai ke polis. Kecewanya mak ayah ni, sebab cinta tu boleh menguasai dan boleh jadi buta. Jadi bila mak ayah ni tak setuju ni, saya terus cakap. Lepas tu betul jadi sebelum jadi tunang, ex siapa? Tak ada apa-apa ex sebelum tu. Terus cakap dan dia pun okeylah, mungkin kita tak ada jodoh. Tapi boleh tipu tak perasaan sebab dah sayang? Boleh tipu tak dia pun dah sayang kita, tapi tak berhubung ni? Seminggu tak berhubung, 2 minggu tak berhubung, lama-lama pecah juga, tak boleh tahan ni sebab dah sayang. Dia pun sebab itu Ustaz nekat datang tu daripada UTM tu dengan bas nak berdepan dengan ayah ni. Yang lucunya bila berdepan dengan ayah, bercakap, saya dah berdebar dah sebab tak pernah jumpa depan. Tak pernah tahu macam mana rupa dia, tak pernah tahu. Saya terima encik suami daripada istikharah, daripada perbincangan mak ayah. Saya tak tahu orangnya macam mana. Saya tak tengok gambar. Saya terima kerana siasatan fikrahnya macam mana. Dan arwah ayah saya ada tanya, ada telefon imam kat kampung tu, perangai anak Korea ni macam mana. Hanya dengan siasatan dia, saya tak tahu kenapa boleh terima istikharah tanpa tengok orang macam mana. Lepas dah terima, dah bagi jawapan, baru terfikir, orangnya macam mana ha? Rupanya macam mana ha? Masya Allah. Tapi memang disunatkan pun kita tengok dulu supaya macam mana hati kita kan. Tapi nak bagi tahu itulah situasi cinta. Lepas dah cakap dengan ayah, Masya Allah, dia boleh tanya soalan, cik suami tanya soalan, saya lulus tak pakcik? Macam mai datang temu duga. Sampai ayah, mak saya kata lucu lah budak ni. Direct, maksudnya terus terang. Macam tu. Okey. Jadi kena ada peraturan bila dah jatuh cinta dan sebagainya. Menunjukkan kita ni nak menguruskan cinta. Dan yang terakhir, anak-anak, tuan-puan, muslimin, muslimat dimati Allah sekalian, Allahu Akbar. Cinta ini betul fitrah, tetapi perlu hidayah. Kalau cinta tanpa hidayah akan jadi fitnah, bukan fitrah. Akan jadi fitnah, jadi tipu daya, akan memusnahkan diri kita. Subhanallah. Sebab itu orang yang sebelum jatuh cinta dan lepas tu jatuh cinta, dari sudut amalannya, zikirnya, istiqamah solatnya lagi kena jaga. Sebab apa? Dengan semua amal solat, ibadah itulah boleh mengawal hawa nafsu yang sangat mudah dicuit dengan perasaan cinta yang telah disambut tu. Allahu Akbar. Dan tidak ada cinta yang lebih lama, yang lebih kuat, yang lebih indah, yang lebih suci adalah cinta selepas halal dan cinta selepas nikah. Semua cinta sebelum nikah kita nak sebut 80% adalah palsu. Sebab sebelum nikah syaitan akan indahkan, rindu, takut berkorban, semua jadi serasi. Saya suka warna biru. Samalah, saya lahir-lahir je memang suka warna biru. Mak saya dah pakaikan baju warna biru. Saya suka makan burger. Samalah, saya memang daripada dulu burger je. Lambat pun tak apa. Semua suka belaka. Cinta 80% sebelum nikah adalah fantasi, adalah tak real. Cinta yang sebenar adalah selepas nikah. Bagaimana kita melalui selepas nikah, ujian demi ujian, cabaran demi cabaran. Bukan cinta menjadi ukuran dalam rumah tangga. Sebab ada orang, dia boleh bercerai sebab apa? Saya rasa kami dah tak ada cinta. Sebab kami dah tawar hati, kami dah tak ada perasaan, kami dah tak romantik macam dulu. Ukuran cintanya begitu. Tetapi bila kita faham cinta kerana Allah, tuan-puan muslimin muslimat, bukan ukuran suami romantik tak romantik, suami menghargai atau tidak. Bukan itu ukuran. Sebab itu bukan penilaian, itu adalah ujian. Suami tak romantik tapi kerana Allah kita tetap hormat. Suami lupa ilahi tapi kerana Allah kita maafkan walaupun mula-mula merajuk. Kita teruskan kerana kita tahu cinta yang kita bina mengharapkan redha Allah, dan cinta itu sampai ke syurga. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya juga mohon maaf salah dan silap kekurangan. Mudah-mudahan anak-anak, saya doakan para pelajar sekalian, Allah kurniakan kepada kamu, wahai para wanita sekalian, ya Allah, waktu hujan yang bukanlah lebat tapi waktu hujan, waktu makbul doa,
Ya Allah, kurniakanlah buat anak-anak kami ini ya Allah suami yang saleh, suami yang beriman, suami yang bertakwa, yang membimbing ke syurga, yang melindungi daripada neraka ya Allah. Doa buat para anak-anak lelaki yang sedang hadir mendengar sama ada secara fizikal ataupun secara maya ni, kurniakanlah mereka isteri yang salehah, penyejuk hati, penyejuk mata, dan lahirnya zuriat keturunan yang soleh dan solehah daripada rahim isteri mereka ya Allah. Ya Allah, buat kami yang telah lama mendirikan rumah tangga ya Allah, bantulah kami meluruskan hati kami, membina cinta kerana mengharapkan cinta-Mu ya Allah. Kami mengukuhkan cinta kami dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan saling berkorban kerana-Mu ya Allah. Kami sama-sama mewakafkan diri kami ya Allah untuk agama-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sikit sebagai penutup betul-betul, tuan-puan sekalian, kalau saya kan Ustazah Zai dengan Ustaz, Allah uji tidak dikurniakan zuriat, tetapi anak mereka merata-rata, ada madrasah, ada sekian-sekian. Berapa ramai rumah tangga tak boleh bertahan kerana tidak ada zuriat, tak ada ikatan zuriat ni, tuan-puan sekalian. Tapi kedua mereka mewakafkan diri untuk agama Allah. Ceramah, program, jadual padat. Suami saya sebut pada saya, dia redha dan dia melepaskan isterinya untuk umat. Kalau kita jadi hamba cinta dalam rumah tangga, bukan hamba Allah ya, seorang suami akan menuntut macam-macam untuk daripada isteri. Nak dilayan, nak disantun, nak diberi, tak boleh bercakap depan, maksudnya cemburu, tak boleh berhadapan dengan lelaki, tak boleh komunikasi, tak boleh muamalah. Banyak sebenarnya kehendak seorang suami daripada isteri. Tapi dikorbankan perasaan itu kerana bukan jadi hamba cinta tu, bukan hamba cinta manusia, tapi kita dua-dua nak jadi hamba cinta Allah. Bila kita fokus dua-dua menuju cinta Allah, dia akan jadi macam piramid. Dia akan saling bertemu selalu. Yang ini juga mencari cinta Allah, yang ini juga mencari cinta Allah, kita akan bertemu. Tapi kalau satu nak cari cinta Allah, satu pula nak cari cinta manusia, nak cari cinta dunia, maka dia tidak bertemu. Sebab itu jangan bimbang. Kau tak sempat romantik, tak sempat itu, tak sempat bercuti, tak sempat honeymoon, sibuk dengan apa urusan suami dengan solat berjemaah, jadi AJK masjid pula, isteri sekian-sekian. Tapi kedua-duanya mengikat rasa cinta dengan ibadat, dengan apa Allah akan pelihara. InsyaAllah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nampak Cik Ustazah nak tambah je kesimpulan. Tak ada, cukup. Tak ada dah, cukup Ustazah, masya-Allah. InsyaAllah, terima kasih kepada Ustazah Asmarul dan Ustazah Zai atas perkongsian yang diberikan, dan moga-moga kita dapat beramal dengan apa yang telah dikongsikan. InsyaAllah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah berakhirlah forum kita pada malam ini. Dan pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada kedua ahli panel kita sudah berkongsi dalam forum Cinta dan Cinta. InsyaAllah dalam khususnya kepada buat mahasiswa Indonesia juga. Dan juga diucapkan kepada pengajar program dan juga seluruh ahli jawatan kuasa Convocation Festival 2024. Dan sebelum kita nak menutup ni, saya ada sedikit lah. Moga apa yang terdapat ni bukan sekadar masuk dengan kanan, keluar dengan diri, tapi biarlah tersemat di hati dan membangun jiwa, insyaAllah. Dan terusnya saya akan kongsikanlah sedikit, terimalah selangkap pantun. Dia lagu, tapi dia jadikan pantun lah, insyaAllah. Ya. Tuailah pagi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan, insyaAllah. Sekian sahaja untuk malam ni. Anda terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang itu datang daripada diri sendiri, insyaAllah. Saya DMY Fazira selaku moderator pada malam ni. Dakwah biak santai, ilmu nahu sampai, insyaAllah. Wallahu alam. Saya akhiri forum kita pada malam ni dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengisi majlis.